Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali kepada program mingguan kita, iaitu pada hari Rabu petang. Saya harap kawan-kawan di luar sana akan sentiasa menunggu dan mengikuti program Bicara Mahasiswa yang bertujuan untuk mencungkil kembali, kalau tidak pun mencungkil, untuk mengenengahkan kembali tokoh-tokoh kepimpinan kampus yang sekarang sudah memasuki siri kelima, dan insya-Allah kita akan teruskan untuk selanjutnya nanti menimbulkan atau memperkenalkan pemimpin-pemimpin kampus. Mudah-mudahan mereka ini akan mula membina kepimpinan supaya akhirnya mereka akan mungkin memasuki ke berbagai sektor. Ada di antaranya mungkin masuk ke sektor keusahawanan bersendirian ataupun ke sektor korporat dengan kerajaan, dan juga mungkin tidak mustahil untuk mereka nanti akan menjadi pemimpin negara, terlibat di dalam kepimpinan politik, budaya, perniagaan, pendidikan dan sebagainya. Jadi tajuk yang kita bawa pada petang ini ialah Tamadun Malaysia, ke mana seni budayanya. Kalau kita membuka buku-buku dan sebagainya, literature, kita akan dapatlah melihat pelbagai definisi yang diberikan terhadap apa itu tamadun dan juga apa itu seni budaya. Bahkan kalau kita semak misalnya karyawan-karyawan ahli falsafah masa silam mengatakan seni budaya ini adalah kemuncak yang akan tidak dianugerahkan kepada semua orang. Itu yang saya baca. Antaranya yang paling saya minat, banyak antaranya saya minat, tidak dianugerahkan kepada semua orang untuk menjadi pekerja ataupun pemimpin kesenian, tetapi adalah mereka yang terpilih. Mereka ini dilahirkan sambil mereka pada masa yang sama akan memupuk keupayaan yang telah Allah berikan ataupun alam berikan kepada mereka yang tidak percaya kepada Allah, untuk mereka mempunyai keistimewaan di tengah-tengah masyarakat. Jadi seorang seniman bukan saja mereka itu dilatih, dibimbing, tapi mereka juga adalah dilahirkan. Jadi kalau mereka dilahirkan tetapi tidak dididik, mereka juga tidak akan muncul. Tapi kalau mereka dididik semata-mata pun, kalau memang tidak ada bakat yang telah dilahirkan itu, mereka juga tidak akan boleh pergi menjadi pemimpin di dalam dunia kesenian yang akan mewarnai kemuncak segala tamadun. Selalu kita lihat di mana-mana saja kemuncak tamadun ialah hasil-hasil karya para seniman. Jadi pada petang ini saya tak mau beri definisi yang lebih lanjut lagi. Jadi saya akan persilakan terlebih dahulu, iaitu pemimpin kita yang telah kita bawa di sini, yang nanti akan saya perkenalkan kemudian apabila mereka saya undang. Yang pertama dahulu iaitu Presiden Perwakilan Pelajar UiTM Sarawak yang pernah menerima anugerah Remaja Perdana Rakan Muda oleh The Duke of Edinburgh dan juga International Award. Beliau ketika ini ialah Presiden Persatuan Pelajar UiTM Sarawak dan juga banyak tampil di dalam program-program Kotokar. Jadi saya persilakan terlebih dahulu Muhammad Yusof Hassan bin Roslan. Silakan. Assalamualaikum Tan Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sesi Silakan. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat petang. Salam saudaraku sayang dan salam UiTM di hatiku. Jadi terlebih dahulu saya ingin ucapkan jutaan terima kasih kepada pihak Universiti Sultan Azlan Shah kerana atas kesudian untuk menjemput saya bersama panelis-panelis yang hebat pada petang ini. Jadi terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Muhammad Yusof Hassan bin Roslan selaku Yang di-Pertua Majlis Perwakilan Pelajar UiTM Cawangan Sarawak. Jadi ketika ini saya sedang melanjutkan pelajaran saya dalam bidang kejuruteraan elektrik di UiTM Cawangan Sarawak. Jadi Tan Sri, saya juga ingin menyampaikan salam daripada Naib Chancellor UiTM iaitu Profesor Dr. Roziah Muhammad Jano dan juga Timbalan Naib Chancellor HEP dan pemangku Hak Ehwal Pelajar dan Antarabangsa iaitu Profesor Dr. Muhammad Sazili Syahibi dan juga ayahanda saya di Sarawak, Rektor UiTM Cawangan Sarawak, yang ingin saya sampaikan salam mereka kepada Tan Sri untuk petang ini. Jadi Waalaikumsalam. Itu sahaja dari segi perkenalan saya buat sekarang. Sila teruskan untuk bercakap mengenai tajuk ini, teruskan. Okey, baik. Apa saja perspektif yang nak diutarakan? Ini kira santai-santai Tan Sri Silakan. Alright, okay. Santai boleh, tak santai pun boleh. Alright, okey.
Kembali Ya. kita kepada tajuk sebenar, iaitu mengenai tamadun Malaysia, ke mana seni budayanya. Jadi saya pergi yang pertama, bila kita cerita pasal seni budayanya, bukan sahaja melibatkan sosial sebenarnya. Kita boleh ambil budaya ini kerana budaya ini akan merujuk ataupun akan merujuk kepada pengurusan strategik. Bila cerita mengenai pengurusan strategik ini, ianya melibatkan ada satu nama akronimnya, iaitu PESTEL, iaitu yang pertama politik, yang kedua ekonomi, yang ketiga sosial, yang keempat environment, dan yang kelima ialah legal ataupun undang-undang. Jadi saya pergi yang pertama, iaitu berkenaan dengan politik. Sebelum tu, bila cerita pasal budaya, apa satu yang menjadi pemikiran Malaysia ini, iaitu budaya forward Tan Sri. Forward ni tak dinafikan semua rakyat Malaysia. Kalau boleh dapat satu info tu, terus belah. Itu pun kita boleh atau kita boleh consider itu sebagai budaya sebenarnya. Jadi apa yang saya pergi yang pertama, iaitu politik. Bila cerita pasal politik, semua politik. Tak kira lah mana-mana, semua ada politik. Jadi saya di peringkat mahasiswa ataupun di peringkat belia-belia ini, saya pun memohon sangat-sangat dia cerita pasal politik ni, berilah peluang kepada orang muda. Sebab politik ni budaya juga, budaya politik. Jadi apa saya punya perspektif mengenai politik, iaitu budaya politik di Malaysia, saya mohon sangat berilah peluang kepada orang muda. Contohnya, kira kalau nisbah tu 40-30-30. Misalnya 40 kepada orang lama, iaitu akan menjadi pakar rujuk kami, iaitu golongan-golongan muda, 30 kepada golongan muda, dan another 30 tu beri kepada wanita. Sebab saya percaya kehadiran wanita itu memang perlu dan mustahak dalam mana-mana organisasi, kerana wanita itu tidak dinafikan dengan adabnya, dengan sopan santunnya, dan tidak boros dalam organisasi, misal katanya. Dan saya pergi yang kedua, budaya ekonomi. Budaya ekonomi bila cerita pasal Malaysia ni tak pernah lari dengan beli belah, Tan Sri. Bila cerita beli belah ni, memang rakyat Malaysia ni tak kira lah dia pergi ke e-commerce ke, pergi ke fizikal ke, inilah rakyat Malaysia punya budaya. Jadi apa yang saya boleh katakan mengenai budaya ekonomi, rakyat Malaysia ni kita kira pandai mengurus kewangan. Sebab saya percaya semua ada pemikiran. Contohnya ialah kita percaya dari segi kadar muflis, banyak hutang. Jadi saya percaya rakyat Malaysia ni dah telah mengaplikasikan sejak dari dulu lagi dengan budaya pandai pembahagian duit dan sebagainya. Satu benda saya nak cerita ataupun satu benda yang saya nak sentuh mengenai budaya ekonomi ialah budaya berniaga, Tan Sri. Budaya berniaga ni sejak dahulu lagi, tetapi sejak era pandemik COVID-19 ni kita tengok banyak sangat orang buat online shopping ataupun kita kira sebagai e-commerce. Bila kita cerita pasal online, tak kira lah makanan ke, baju ke dan sebagainya. Inilah sebenarnya kalau kita lihat sekarang, Malaysia dia ada pelbagaian dari segi perniagaan. Sebab saya percaya, sebab itu saya selahkan sebentar tadi, waktu COVID-19 ini munculnya e-commerce walaupun telah diwujudkan yang lalu. Jadi apa yang saya nak katakan, bila ada satu kita panggil e-commerce ni, ianya akan meluaskan gig economy ataupun secara Melayunya gig economy. Jadi apa yang saya cakap, gig economy ni adalah sistem pasaran bebas yang bermaksud memberikan kebebasan kepada organisasi kepada individu untuk berjual beli dan tidak perlu untuk mengajikan pekerja sepenuh masa. Ini secara teorinya apa itu gig economy. Gig economy ni tak kira lah Foodpanda ke Grab lah, itu Malaysia memang champion sebenarnya, Tan Sri. Jadi apa yang saya nak cakap di sini ialah bila cerita pasal budaya ni, bila cerita pasal shopping ni, bila cerita pasal berniaga ni, ianya melibatkan dengan elemen keusahawanan. Jadi Malaysia ataupun rakyat Malaysia, saya percaya sekarang ni semua dah keep updated. Semua nak berniaga lah. Tak kira lah berniaga tu, kadang-kadang saya percaya kawan-kawan saya, walaupun tengok di Twitter, walaupun tengok di YouTube, orang memasak, jadi dia pun ada keinginan dan berhasrat untuk masak-masak dahulu dan berniaga. Itulah sebenarnya special mengenai dengan rakyat Malaysia. Saya pergi yang ketiga, Tan Sri. Sorry kalau ambil masa yang panjang. Berkenaan dengan sosial. Sosial ni tak lari dengan rakyat Malaysia. Sebab saya percaya rakyat Malaysia ni, orang kata apa dulu? Budi bahasa budaya kita. Itu bila cerita pasal rakyat Malaysia ni memang tak lari dengan
dengan ramahnya, dengan hospitality-nya, bila jumpa dengan saudara mara ke, jumpa dengan orang dengan ramah mesranya. Jadi saya nak petik sikit senario di Sarawak. Di Sarawak, di rumah panjang mereka boleh hidup dengan ramai-ramainya, tengok tak ada pun perbezaan. Itulah sebenarnya special, kita kira sebagai special yang Malaysia ni sebenarnya, sebab kita ikut budaya ketimuran sebenarnya. Jadi itu yang jadi yang ketiga. Yang keempat ialah berkenaan dengan teknologi. Teknologi ni, yes, macam saya cakap tadi, yang saya selarkan tadi berkenaan dengan forward, tak habis-habis dengan viral. Tak dapat keabsahan lagi, tak dapat dia punya kesahihan lagi, dah forward berata-rata. Inilah sebenarnya yang kita perlu make sure rakyat Malaysia ni relax, cool down, cari kesahihan dahulu, barulah kita forward ke dan sebagainya. Sebab kalau boleh kita ni sebagai rakyat Malaysia ni dengan mengikut peredaran masa, era digital lagi, so kalau boleh janganlah terpedaya dengan kepantasan media dan juga janganlah jadi hamba dengan media sosial. Sebab saya percaya dengan media sosial ini adalah mustahak dan penting untuk semua take part dan involve, dan kita kena elak daripada salah guna dan sebagainya. Sebab saya percaya dengan teknologi ni, walaupun teknologi ni semakin hari, saban hari semakin canggih dan sebagainya, tapi kenalah guna dengan baik. Tak kiralah gadget ke, aplikasi ke, e-commerce. Contohnya Tan Sri, waktu iPhone 13 launch di US, tahu-tahu esok dah di Malaysia lah. Nampak tak, kuasa membeli itu tinggi sangat di Malaysia. Tak kira lah, diorang baru tengok kat website Tan Sri, saya tengok, saya follow up dengan rakan-rakan dan golongan-golongan belia di Twitter, di Facebook, saya tengok baru nak buka website, baru nak purchase, dah habis, sold out. Itulah sebenarnya kita nak cakap kuasa membeli, iaitu budaya teknologi yang ada di Malaysia ini. Jadi yang kelima, iaitu environment. Environment ni governance, melibatkan governance, tadbir urus dan sebagainya, iaitu mengekalkan green scenery. Contohnya kita nak ambil pendekatan di Jepun yang suka dengan kebersihan. Di Malaysia, kita ada implement. Tan Sri, kalau Tan Sri pergi ke Sarawak tu, memang benda tu budaya diimplementasikan di sana. Saya cerita Sarawak lah sebab saya wakil tunggal lah. Sebab walaupun saya tinggal di Selangor, saya boleh cerita senario yang berlaku di Sarawak ini. Jadi bukan itu saja, tak kira lah di peringkat persekutuan ke, kita ada banyak kempen kita semula, kempen jaga sungai. Itulah sebenarnya yang kita terapkan budaya persekitaran di Malaysia. Dan akhir sekali, legal, iaitu undang-undang yang dikuatkuasakan di Malaysia. Berkenaan dengan undang-undang, kita percaya sebab undang-undang ni, budaya ni, sebenarnya tadi saya selarkan, budaya ni bukan sosial, bukan adat-adat sahaja, tapi melibatkan keseluruhannya, iaitu berkenaan dengan undang-undang. Undang-undang ni tak kira lah yang dikuatkuasakan, lepas tu kita tengok rakyat-rakyat Malaysia ni semua patuh. Tak kira dari segi peraturan, iaitu dari segi agama ke, sivil ke, tamadun kita boleh kira sebagai rakyat Malaysia ni memang aku dan patuhlah. Sebab saya percaya tamadun Malaysia ni masih kuat. Sebab saya percaya Tan Sri, saya ambil yang satu quote daripada MKN. Tak pasti jangan kongsi. Inilah undang-undang. Walaupun benda itu kecil, tapi semua rakyat Malaysia semua patuh. Macam baru-baru ni pun Datuk Seri Ismail Sabri pun bagi tahu, dan adalah beberapa minister bagi tahu, Tan Sri Anwar Musa pun bagi tahu. Mereka kata, oh sekarang ni bila kita gunakan quote, kenyataan tu dah tak banyak dah rumours, kabar angin yang berlaku seperti dahulu kala. Jadi inilah yang saya boleh cerita pendekatan akronimnya pastel yang mungkin menjadi budaya di Malaysia. Tan Sri. Terima kasih banyak Muhammad Yusof Hassan bin Roslan daripada Sarawak, ya, telah menyentuh banyak perkara tadi dalam buah fikiran beliau. Dan selanjutnya kita ada ahli panel dari Universiti Pendidikan Sultan Idris, Nur Syafiq Ikhwan bin Sharifuddin. Beliau ini adalah Presiden Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Pendidikan Sultan Idris yang juga pernah menerima anugerah kepimpinan pelajar kesukarelawanan, yang juga menjadi yang dipertua Persatuan Mahasiswa Keluarga dan Sains Komputer di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Jadi seperti saya katakan, saya tidak membuat apa-apa undang-undang dan peraturan tentang perbincangan kita pada petang ini.
yang saya sediakan hanya tajuk tamadun Malaysia ke mana seni budayanya, itu tajuknya. Jadi persilakan Nur Syafiq Ikhwan. Okay, baik. Terima kasih yang berbahagia Tan Sri Profesor Dato' Nordin bin Khalid bin Kardi, Naib Chancellor Universiti Sultan Azlan Shah, seterusnya kepada sahabat-sahabat panel, kepada orang kata budayawan Malaysia Datuk Samsudin bin Osman, seterusnya Puan Sharifah Khadijah bin Syed Hussein. Terima kasih kepada pihak Universiti Sultan Azlan Shah kerana sudi menjemput. Kalau diikutkan, saya di UPSI dan juga USAS ni boleh dikatakan dekat sahaja. Berjiran lah katanya, kita di dalam satu naungan Darul Rizwan, insyaAllah. Jadi tadi saudara Muhammad Yusof Hassan, sahabat saya di MPPK juga ni, telah menceritakan ada 6 orang kata pendekatan ataupun akronim PESTEL. Jadi di bahagian saya pula, saya ingin menyentuh beberapa mungkin sedikit berkaitan tajuk Tamadun Malaysia ke mana seni budayanya, mungkin daripada aspek pendidikan. Memandangkan saya merupakan pelajar ijazah sarjana muda pendidikan ekonomi rumah tangga di UPSI dan merupakan pelajar tahun ketiga. InsyaAllah doakan semoga dipermudahkan pada tahun hadapan, tamatlah pengajian saya. InsyaAllah kalau boleh dapat jugalah anugerah Naib Chancellor seperti saudara Muhammad Yusof Hassan tadi. InsyaAllah sama-sama kita doakan. Walaupun pandemik ini, jadi diharapkan tidak ada kekangan ataupun halangan untuk semua pelajar, mahasiswa-mahasiswi ini mendapat keputusan yang cemerlang. Amin. Jadi kalau kita perincikan ataupun kalau kita dengarkan 6 elemen yang dirangkai oleh saudara Yusof tadi, sebenarnya semua itu berkaitan dengan jati diri yang mana kita perlu terapkan daripada kecil. Kan tadi Tan Sri pun ada menyebut yang mana budaya ataupun kesenian ataupun sikap budi bahasa seseorang itu perlu diterapkan daripada kecil lagi, dilatih, dibimbing kan. Kadang-kadang itu bakat juga merupakan orang cakap satu nilai tambah pada seseorang untuk dia menjadi seorang yang mahir dalam bidang tertentu. Jadi dalam dunia pendidikan ini, walaupun kita tidak meminati sesuatu perkara, jika kita dilatih, dibimbing, insya-Allah satu hari dia akan minat, kerana melentur buluh biarlah dari rebungnya. Itulah merupakan salah satu uniknya budaya di Malaysia ini. Jadi menurut saudara Yusof tadi, mungkin keenam aspek ini kalau kita perhatikan betul-betul, dia akan berubah disebabkan satu orang cakap, satu pemikiran ataupun satu idea, satu perkataan hedonisme. Maksudnya perkataan hedonisme tersebut merujuk kepada pegangan dan pandangan yang mementingkan keseronokan atau kesenangan hidup menurut Kamus Dewan Bahasa. Jadi kalau ke-6 aspek tadi, kalau kita betul-betul tidak terpengaruh dengan hedonisme, insya-Allah dia akan berada di landasan yang betul. Dia akan berada di laluan yang betul. Bila kita dah mencampurkan ke-6 aspek tadi ke dalam konsep hedonisme ini, sudah semestinya kesemua asas ataupun pendirian pesta ini tadi akan beralih ke arah yang lain. Kerana dalam hedonisme ini mungkin dia menyentuh ataupun dia mementingkan keseronokan, mementingkan kesenangan hidup. Dia tidak memikirkan perkara-perkara ataupun isu-isu kritis-kritis yang lain. Jadi kita pergi kepada budaya. Budaya ini sebenarnya terdiri daripada beberapa elemen asas, kan? Orang cakap budi bahasa budaya kita seperti yang saudara Yusof nyanyikan tadi kan, yang dibuka lagu Datuk Seri Siti Nurhaliza kalau tak salah saya, betul ya saudara Yusof? Okey, jadi budaya ini terdiri daripada sekumpulan elemen asas. Yang pertama adalah elemen kognitif yang merujuk kepada pengetahuan yang terkumpul dalam budaya tertentu. Jadi tak kisahlah pengetahuan politik, ekonomi, sosial sebagainya. Jika kita dapat menguasai pengetahuan tersebut, sudah semestinya kita tahu apa perkara yang tidak boleh dilakukan dalam budaya tersebut dan apa perkara yang boleh dilakukan. Maksudnya kalau kita nilai, kita perincikan betul-betul perkara yang tidak boleh dilakukan itu, sudah semestinya kita akan menghindarkan diri kita sebagai seorang pemimpin mahasiswa, terutama di kampus lah. Orang cakap platform awal untuk kita menjadi seorang pemimpin ataupun insya-Allah jika diberikan keizinan olehnya, kita jadi pemimpin untuk negara kita satu hari nanti insya-Allah. Jadi seterusnya adalah elemen kepercayaan, merangkumi set-set idea ataupun kumpulan kebudayaan ditubuhkan benar atau palsu. Jadi dalam pesta ini juga, sebab saya banyak mengaitkan daripada Yusof Hassan tadi, banyak elemen sebenarnya, banyak perkara yang jika disebutkan dia berkait rapat dengan kita punya topik ini. Kan, kepercayaan. Jadi kalau kita percaya, sebagai contoh tadi, beli belah e-commerce tadi, kalau kita percaya perkara tersebut boleh menjadi satu platform yang boleh dimajukan,
sudah semestinya dia akan jadi budaya pembelian atas talian. Pembelian secara face to face ini sudah akan dikurangkan. Kerana kita percaya bahawa e-commerce ini merupakan satu budaya pembelian yang boleh dilakukan selari dengan peredaran zaman teknologi pada masa kini. Seterusnya adalah nilai. Nilai dalam apa-apa saja tindakan, dalam apa-apa saja perkara yang kita lakukan ataupun dalam dekat mana saja kita berada, mesti orang cakap jangan lupa nilai-nilai murni. Kenapa orang cakap jangan lupa nilai-nilai murni? Kerana dalam masyarakat Melayu, terutama di Malaysia ini, kita sentiasa cakap, rakyat Malaysia ini tinggi nilai-nilai murninya, tinggi budi bahasanya. Apa yang dimaksudkan dengan nilai? Biasanya nilai ini kita kaitkan dengan perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang positif yang mana boleh menjadi contoh teladan kepada orang sekeliling kita ataupun pelancong-pelancong yang datang ke negara kita. Jadi sebagai seorang pemimpin mahasiswa, kita perlu menunjukkan nilai-nilai yang baik kepada sekeliling supaya tidak ada orang cakap perbandingan mengatakan dia adalah pemimpin, kenapa tiada nilai murni dalam dirinya. Bukan tiada, mungkin kurang nilai murni jadi aspek ataupun elemen nilai ini untuk memperkasakan tajuk kita pada hari ini, ke mana seni budayanya sangat-sangat berkait rapat. Jika kita menjaga nilai murni tersebut, insya-Allah segala perancangan, segala apa yang kita nak kekalkan, mungkin contoh daripada Datuk Samsudin mungkin akan menyentuh berkaitan dengan nilai budaya masyarakat Melayu kan. Mungkin kalau kita kekalkan, kita faham apa yang dimaksudkan dengan nilai itu, insya-Allah masyarakat Malaysia walaupun dah bergerak selari dengan peredaran zaman teknologi, sampai orang cakap kan ada kereta terbang ke kan, ataupun kita tak perlu pun nak telefon tu, tak payah nak tekan-tekan dah, just sebut je hello, boleh call saudara Yusof. Macam tu pun walaupun kita tetap dengan nilai, kita akan tetap ada satu orang cakap, orang sebut masyarakat Malaysia ini nilainya tetap sama daripada dulu sehinggalah sekarang, yang mana berbudi bahasa, menjaga percakapan, tutur kata dan sebagainya. Kerana apa? Bila dalam dunia pendidikan ini kita dilatih, dibimbing daripada mula, kita dah tanam daripada dalam hati itu, insya-Allah dia akan pegang sampailah ke dewasa. Dan elemen yang terakhir adalah norma. Maksudnya kod tindakan khusus yang mengatur hubungan antara individu berdasarkan nilai bersama. Norma ini seperti sekarang ini kita pandemik COVID-19, norma baharu kan. Kadang-kadang mungkin cakap pembelajaran norma baharu, mesyuarat norma baharu. Sedangkan kita ni program norma baharu. Saya yakin kalau tiada COVID-19 ini, mungkin kita sudah berkumpul di dalam satu dewan dan disaksikan oleh mungkin ribuan penonton di dalam dewan. Jadi ini juga merupakan salah satu orang cakap budaya. Kita kena bergerak seiring dengan peredaran masa, kesesuaian situasi, dan juga kita kena adaptasi supaya budaya ini tidak dikatakan ketinggalan zaman. Dan budaya ini juga tidak dikatakan sebagai satu penghadang untuk seseorang itu menjalankan satu perkara yang boleh memberikan ataupun menyampaikan maklumat kepada sahabat-sahabat ataupun kepada orang-orang yang ingin mengetahui perkara tersebut. Dan mungkin pendekatan ataupun dalam berkaitan dengan fenomena budaya ini, kita mungkin nampak daripada aspek budaya ini ada dua perkara, iaitu budaya yang tidak material dan juga budaya material. Mungkin daripada aspek budaya yang tidak material ini lebih kepada ditularkan tradisi secara lisan, sebagai contoh sistem kepercayaan. Kan, sebagai contoh sekarang kalau kita tengok sistem beraja di negara kita sangat-sangat dipandang mulia oleh negara-negara yang lain. Sebagai contoh mengikut daripada kursus-kursus etika protokol yang dihadiri, yang kami barisan MPPK menghadiri, itu diberi oleh Tuan saya tak ingat, Datuk Paduka Istana. Memang beliau mengatakan budaya ataupun adat di Istana Negara ini sangat-sangat dipandang mulia dan sangat-sangat menjadi satu orang cakap kayu ukur bagi negara-negara ataupun sistem beraja di negara yang lain. Itu merupakan sistem kepercayaan, sebab kita yakin dengan adanya Yang di-Pertuan Agong di negara kita ini, kita dapat menjaga keharmonian, kesejahteraan dan juga perpaduan di negara kita, insya-Allah. Seterusnya adalah mungkin nilai bahasa, muzik dan undang-undang. Kadang-kadang walaupun muzik sekarang ni dah banyak kan, mengikut kepada hedonisme tadi, banyak dah orang cakap pengaruh-pengaruh muzik-muzik daripada luar masuk ke dalam Malaysia. Mungkin daripada, ini bukan untuk saya menyalahkan, tetapi untuk pengetahuan umum, daripada Korea lah kan, BTS sebagainya, lagu-lagu daripada barat, yang mana kita tidak tahu pun apa perincian lirik tersebut. Kan, kita hanya tahu mungkin dari segi melodinya menyeronokkan kita, boleh memberikan semangat kepada kita, tetapi dalam masa yang sama kita kena kaji apakah yang dimaksudkan dekat dalam bait-bait lirik yang dinyatakan. Dan
saya yakin kadang-kadang ada juga lagu-lagu Melayu, lagu-lagu ni menerapkan dalam dunia pendidikan, dan di UPSI sendiri ada Fakulti Muzik dan Seni Persembahan yang mana mereka juga kadang-kadang menitik beratkan muzik-muzik ataupun komponen-komponen muzik yang menekankan budaya, yang mana dalam lirik tersebut dan kadang-kadang penggunaan alat muzik itu supaya bila di masa akan datang pendidik-pendidik yang keluar ini tahu bagaimana untuk mengekalkan budaya alat muzik. Itu merupakan banyak sebenarnya. Kalau budaya ni banyak skop tugasnya, mungkin budaya daripada segi muzik, budaya daripada segi pakaiannya, budaya daripada segi seni reka ataupun teknologinya. Begitulah dikatakan budaya. Dan satu lagi budaya adalah budaya material, yang mana material ini kita dapat lihat daripada pandangan mata kasar. Sebagai contoh saya bagi tadi, seni bina kan, kalau kita kata di kadang-kadang di negeri-negeri yang tertentu, sebagai contoh senang kita tengok adalah di Negeri Sembilan, budaya materialnya adalah seni reka ataupun seni bina rumah Minangkabaunya. Bila orang datang je ataupun orang pergi ke mana-mana ataupun di mana-mana pembelajaran saja, bila tengok rumah bentuk tanduk itu, kita tahu itu adalah orang cakap ini adalah budaya di Malaysia. Walaupun tajuk kita ke hari ini ke mana seni budayanya, walaupun kita kadang-kadang anak muda ni tak tahu dah adakah budaya tersebut daripada Malaysia, adakah budaya tersebut daripada Indonesia, sebab kita negeri serumpun, kadang-kadang kita agak keliru dengan budaya asal di negara Malaysia kita. Tapi dengan adanya elemen-elemen penerapan pendidikan dalam modul ataupun dalam satu perkara itu, kita dapat kekalkan budaya sebenar di Malaysia ini. Itu mungkin itu saja pengenalan ringkas. Ringkas tak ringkas berkata panjang jugalah. Okey, jadi terima kasih. Saya serahkan soalan kepada Tan Sri. Silakan Tan Sri. Terima kasih. Ya, terima kasih Nur Syafiq ya. Seperti saya katakan, saya tidak membuat apa-apa sempadan, saya tidak membuat apa-apa peraturan, dan saya tidak akan kawal perbincangan walaupun mungkin sesuai dengan tajuk atau tidak, itu tidak mengapa. Hari ini kita memberikan peluang itu untuk bercakap apa-apa saja. Tugas saya hanya menyediakan tajuk. Dan dua orang telah berbicara, iaitu Muhammad Yusof, Presiden UiTM Sarawak, dan juga Nur Syafiq Ikhwan dari Universiti Pendidikan Sultan Idris telah pun memberi pendapat. Mereka ini pemimpin kampus. Dan sekarang kita juga akan mendengar pendapat daripada seorang lagi ahli panel, iaitu Sharifah Khadijah Said Hussein Al-Jufri. Nama glamour ataupun pena beliau ialah Sherry Al-Jufri. Beliau ini sekarang ini adalah seorang ahli jawatankuasa Persatuan Karyawan Seniman Faksi Rakyat ataupun Faksi. Beliau ni banyak sangat menulis puisi-puisi, dan saya juga adalah salah seorang daripada peminat yang membaca puisi-puisi beliau. Sangat menarik dengan lagu dan irama yang sangat menyentuh perasaan kadang-kadang apabila beliau menulis. Beliau pernah ya mewakili Malaysia ke festival keroncong di Kota Solo, Indonesia. Walaupun beliau ini rakan saya, tapi saya tak tahu yang beliau ini adalah penyanyi hebat keroncong ya. Baru saya tahu, iaitu pada tahun 2 tahun berturut-turut, 2014 dan juga 2015. Beliau telah pernah juga menyertai World Conference of Islamic Thought ya, yang di peringkat antarabangsa. Dan satu lagi keistimewaan beliau ialah beliau adalah seorang pelukis, kerana beliau adalah ahli Angkatan Pelukis se-Malaysia. Jadi Sherry Al-Jufri saya perkenalkan kepada penonton sekalian, dan saya juga seperti tadi tidak akan memberi apa-apa undang-undang untuk nak dibicarakan. Terserah, saya hanya menjadikan tajuk, sama ada kekal ataupun lari daripada tajuk, itu semua dibenarkan. Silakan Sherry. Masih mute, merah tanda. Ya, silakan. Dah boleh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang, salam kasih sayang, salam budaya kepada semua. Terlebih dahulu alhamdulillah, terima kasih yang tidak terhingga penghargaan saya kepada Yang Berbahagia Tan Sri Nordin Kardi kerana sudi menjemput saya untuk bersama-sama dalam ruang yang cukup berprestij ya pada petang ini. Bukan mudah untuk bersama-sama sepentas, walaupun tidak di pentas nyata ya, kita di maya saja sepentas dengan
yang bagi Tan Sri sendiri dan tokoh-tokoh ilmuwan dan budayawan yang bukan calang-calang nama bersama-sama pada petang ini. Sebenarnya Tan Sri, saya ni dengan seni budaya sejak kecil. Kalau nak katakan daripada umur 4 tahun tu mungkin bohonglah sebab masa tu belum faham apa-apa. Tapi seingat saya, kalau dapat dibuat pelambangan sedikit, kalau sejak dari umur 14 tahun, saya umur 14 tahun sehinggalah umur saya 24 tahun, sehinggalah 34, 44 dan sekarang 54 dah umur saya dan dah bercucu 4 pun. Ingat kan baru 30-an. Alhamdulillah dah 54 Tan Sri. Dan dah bercucu 4 pun. Tetapi seni budaya inilah dia di Malaysia ini. Kepada saya ni orang lapangan Tan Sri. Kalau di lapangan saya buat apa saja tentang seni budaya, kami memperjuangkan untuk memberi kefahaman, untuk mendidik masyarakat bahawa seni budaya adalah sesuatu yang merupakan alat tool yang cukup berwibawa, yang sangat mustahak untuk menjadikan sebuah negara bangsa yang damai, harmoni, maju dan membangun. Tetapi kepada saya itu belum atau masih belum mencapai tahapnya di negara kita Malaysia ini. Sebabnya seperti saya kata tadi, daripada dulu zaman saya tengok di kampung saya tengok wayang pacak, kalau Tan Sri masih ingat, sehinggalah sekarang kita sudah ada pawagam-pawagam yang gah dan hebat, atau mungkin sekarang kita boleh menonton dari Netflix di rumah dan sebagainya dengan sistem yang canggih dan terkini. Tetapi inilah dia keadaannya. Seni budaya itu masih belum dipakaikan kepada jiwa bangsa kita, jiwa masyarakat kita. Cuma disebutkan seni dan budaya. Kalau disebut saja seni, orang akan secara otomatiknya membayangkan seni ialah berhibur-hibur semata. Seni ialah bernyanyi-nyanyi, berlakon atau apa-apa saja yang menghiburkan, atau ada juga yang menyebutkannya sebagai sesuatu yang lara, yang melalaikan. Tetapi sebetulnya itu bukan tafsiran seni budaya yang sebenar-benarnya. Kepada saya begitulah. Jadi seperti saya kata tadi, dari dulu sampai sekarang, setahu saya, sepanjang penglibatan saya, seni budaya di Malaysia ini masih dalam keadaan yang kepada kami orang seniman, budayawan, sesuatu yang sangat meresah rusuhkan perasaan, kerana masih dianggap pecisan, hal yang sangat remeh kalau berbanding dengan cabang ekonomi dan politik itu sendiri. Malah seni budaya ini kadang-kadang cuma alat sahaja. Bila nak mengumpul orang, ada tokoh-tokoh datang, atau bila nak meramaikan sesuatu majlis atau sebagainya, kita akan adakan satu slot atau sudut seni. Misalnya ada ruang pentas untuk bernyanyi-nyanyi, permainan-permainan tradisi atau sebagainya, dan habis setakat itu saja. Tapi tidak sangat meninggalkan kesan untuk mendidik dan membangunkan minda dan jiwa masyarakat. So itu kepada saya untuk sebagai permulaannya. Baik, terima kasih banyak. Itu daripada Sherry Al-Jufri, seorang aktivis. Beliau kata tadi beliau ialah orang lapangan, ya saya yakin ya, beliau memang benar-benar orang lapangan di dalam seni budaya. Dan saya juga seperti biasa membawa tokoh ya untuk bersama-sama dengan anak-anak muda pada petang ini. Dan kali ini saya membawa tokoh budaya seni, terutama di dalam bidang penulisan sastra dan juga teater, iaitu Datuk Samsudin Osman. Cuba tunjuk, tengok wajah Datuk Samsudin.
Ini dia Datuk Syamsuddin Osman. Beliau dulu adalah pelajar Universiti Malaya. Orang lain beraktivisme demonstrasi, beliau berkarya di pentas-pentas pada tahun 74 di Universiti Malaya, dan beliau kemudiannya ke Dewan Bahasa dan Pustaka sebagai penyelidik sastra. Tapi tarikan yang kuat kata beliau untuk aktif di dalam kesenian teater, lalu beliau dengan beraninya, saya pun tak tahu di mana beliau mendapat keberanian luar biasa, meninggalkan kerjaya sebagai penyelidik sastra di DBP. Yang biasanya kalau di kalangan orang sastra, DBP ini adalah satu tempat yang sangat berprestij lah dulu. Sekarang saya tak pasti. Tetapi Datuk Syamsuddin Osman meninggalkan kedudukan itu lalu menjadi aktivis teater sepenuh masa. Dan saya pun pernah bersama-sama dengan beliau tumpang peranan-peranan kecil dulu di dalam teater yang beliau arahkan, iaitu Esok Untuk Siapa. Saya berpeluanglah berlakon di bawah arahan Datuk Syamsuddin bersama-sama dengan arwah Datuk Jin Samsudin, Nur Kumalasari, Fauziah Ahmad Daud dan banyak lagi, dan antaranya telah pun meninggal dunia pelakon-pelakon itu. Saya diarahkan oleh Datuk Syamsuddin Osman. Jadi beliau juga adalah orang yang luar biasa dan tidak pernah berehat lagi sehingga sekarang, walaupun umur beliau sudah 50-an saya rasa umur beliau sekarang, tapi masih belum berhenti lagi daripada berkarya. Dan karya terakhir beliau yang saya sendiri tonton ialah teater Sawah Padi di Padang Merbuk. Sebelum itu telah pun dipentaskan di Kuala Selangor, tapi saya melihat beliau mengubah Padang Merbuk Kuala Lumpur menjadi Sawah Padi dan saya menonton. Itu ialah terbaru ya pada tahun 2019. Sebelum itu beliau berkarya juga di atas pokok, iaitu teater di atas pokok di Shah Alam, dan beliau kemudian menyatakan kesedihan kerana pokok itu sudah ditrim agaknya menjadi tidak seperti yang asal yang beliau tertarik. Dan sekarang beliau berangan-angan juga untuk difahamkan kepada saya untuk membuat pula teater di atas sungai, tapi itu belum lagi tercapai hasrat itu, mungkin kerana halangan PKP yang berlaku sekarang. Beliau pada masa ini ialah presiden kepada Paksi ataupun Seniman Paksi Rakyat semenjak 2008 sehingga sekarang. Beliau juga telah, oleh kerana aktivisme beliau ini, beliau telah dianugerahkan oleh Universiti Utara Malaysia sebagai seorang sarjana dengan menerima ijazah sarjana kehormat daripada Universiti Utara Malaysia. Jadi sama juga macam tiga ahli panel yang sebelum ini, Datuk Syamsuddin ya, ataupun Dinsman, saya tidak akan bataskan apa saja yang Datuk Dinsman ataupun Datuk Syamsuddin ataupun Tuan Dinsman saya panggil beliau untuk memperkatakan. Silakan. Terima kasih Tan Sri kerana menjemput saya untuk terlibat dalam rancangan ini. Satu rancangan yang baik untuk anak-anak muda. Mendengar pandangan daripada dua orang mahasiswa tadi tentang seni budaya, saya rasa macam banyak benda saya nak cakap. Silakan Datuk. Tapi tak mungkin saya boleh bercakap semua yang saya nak cakap tu. Jadi saya fikir-fikir apa yang mustahak yang perlu saya cakapkan. Seni budaya, pertamanya seperti saya pernah sebut dengan Tan Sri juga, soal definisi. Kita masih lagi tidak selesai dengan soal definisi apa benda yang kita maksudkan dengan seni budaya. Ada orang menganggap seperti kata saudara Yusof tadi, ada budaya politik, ada budaya ekonomi, ada budaya, itu agak mengelirukan. Saya rasa ada kurang tepat pemahaman yang begitu. Saya lebih melihat seni budaya itu sesuatu yang pertamanya harus ada seni. Seninya itu harus ada. Orang kata politik pun seni juga, seni macam-macam seni, segala kemungkinan ada dalam politik. Tapi saya tidak melihat itu sebagai seni. Seni itu sesuatu yang timbul dari hati, dari jiwa, yang melibatkan sesuatu yang
indah yang bermatlamatkan untuk kehidupan yang indah, yang harmoni. Jadi kalau berebut-rebut kuasa itu bukan seni. Walaupun ada orang menganggap itu seni dalam perebutan kuasa, tapi itu dalam konteks seni budaya itu bukan seni lah. Dan seperti Tan Sri juga maklum, kita pernah buat satu seminar bersama dengan Tan Sri di Universiti Sultan Azlan Shah tentang tekad budaya. Jadi saya untuk memudahkan pemahaman tentang apa dia seni, apa bezanya budaya dengan politik. Kita selalu dengar orang sebut tekad politik, atau biasanya disebut dalam bahasa Inggeris political will. Jadi saya terjemahkan itu kepada tekad politik. Dan untuk membezakannya, saya wujudkan satu lagi tekad, yaitu tekad budaya. Berbeza tekad politik dengan tekad budaya. Tekad politik ini semata-mata politik, semata-mata cerita pasal perebutan kuasa, nak berkuasa, nak memerintah negara. Dan saya menganggap di Malaysia sekarang ini, orang Malaysia terlebih berpolitik, terlalu sangat berpolitik. Apa saja di Malaysia ni, dalam hidup di Malaysia ni semua nak berpolitik. Jadi sehingga orang menganggap politik itu boleh menyelesaikan semua masalah. Jadi kalau kita nak menyelesaikan masalah dalam hidup ni, kita mesti melalui politik. Itu satu pandangan yang saya rasa sangat silap, sangat tak betul. Dari sudut pandangan saya melihat politik itulah yang memberikan masalah kepada kehidupan di Malaysia sekarang. Malaysia menghadapi pelbagai masalah sekarang ini adalah disebabkan oleh politik. Disebabkan oleh kita terlalu tumpu kepada politik dan tidak mempedulikan budaya. Kebanyakan orang Malaysia, sehinggalah ke orang-orang bijak pandai pun tidak mempedulikan budaya, meminggirkan budaya. Jadi sebab itu pemahaman tentang budaya pun berbagai-bagai. Tak ramai orang yang kisah nak membetulkan apa benda yang kita maksudkan dengan budaya itu sebenarnya. Okey. Tekad politik dengan tekad budaya. Tekad budaya, saya dan kawan-kawan saya mencuba mempromotkan budaya supaya seimbang antara politik dengan budaya. Saya berhujah sudah berpuluh-puluh tahun kita mencuba membangunkan orang Melayu dan kita gagal. Gagal itu disebut oleh orang-orang politik, pemimpin politik sendiri. Orang yang paling lama berkuasa dalam politik, Dr. Mahathir, mengatakan dia masih gagal memajukan orang Melayu. Setelah berkuasa, menguasai, mengontrol segala-galanya di Malaysia ini selama 20 tahun lebih, masih gagal lagi untuk memajukan orang Melayu. Membelanjakan duit berpuluh bilion, beratus bilion. Tapi saya kata mudah saja. Kalau dah berpuluh tahun, beratus bilion kita habis duit nak memajukan orang Melayu, tak juga maju. Kenapa tak cuba dengan pendekatan budaya? Jadi saya melihat budaya bukan setakat main-main, menari, menyanyi, berlakon. Tapi budaya kalau kita faham betul-betul boleh memajukan sesuatu bangsa. Cabaran saya ialah supaya kita cuba tukar pendekatan politik dengan pendekatan budaya, cuba majukan bangsa Melayu dengan menggunakan pendekatan budaya. Bukan berebut-rebut kuasa. Jadi kalau politik itu berebut-rebut kuasa, budaya tak ada berebut kuasa. Kita memberi khidmat, kita kata kuncinya di dalam seni budaya ialah appreciate.
apresiasi. Kita memberi apresiasi kepada seni dan budaya, seni dan sastra. Kita memberi penghargaan, kita menghargai, kita menghayati seni. Jadi kefahaman itu, memahami hidup itu antara perkara-perkara penting dalam seni budaya. Apa yang dibuat oleh tokoh-tokoh agung dalam seni budaya? Tajuk kita ni apa peradaban Malaysia. Cuba saya selalu sebut ini, kalau kita cuba ingat peradaban Eropah, peradaban Inggeris, apa yang kita ingat? Antara yang cepat, kalau bagi saya, antara yang paling cepat datang ke dalam kepala saya ialah Shakespeare. Shakespeare menulis berapa ratus tahun dahulu sampai sekarang masih relevan. Kenapa yang ditulis? Ditulis tentang kisah manusia, bukan kisah, macam-macam kisah lah dalam itu. Dan di Malaysia kita membaca Usman Awang, kita membaca Christmas, kita membaca Selamat Said, kita membaca Shah Nun. Apa yang ada dalam karya-karya itu tentang kehidupan, memahami kehidupan, mengapresiasi kehidupan, menikmati, lebih kepada itu. Itu seni budaya itu lebih kepada memahami, mengapresiasi, dan itu boleh membawa kepada kemajuan sesuatu bangsa. Apabila Malaysia dilanda kegawatan ekonomi tahun 97, Perdana Menteri masa itu kata kita telah, disebabkan oleh kegawatan itu, kita sudah balik 40 tahun ke belakang, mundur. Peradaban kita mundur 40 tahun ke belakang sebab ekonomi kita jatuh teruk. Hujah saya, dan saya pernah berhujah dengan Perdana Menteri masa itu, dia kata kalau kita boleh majukan seni sastra kita kalau ekonomi kita maju. Jadi sekarang saya kata okey, sekarang ekonomi kita jatuh, mundur 40 tahun, diakui sendiri oleh Perdana Menteri. Bila masanya kita nak majukan bahasa kita, nak majukan sastra kita, nak majukan budaya kita? Kalau nak tunggu 40 tahun tu naik semula, nak tunggu ekonomi kita maju semula dan baru nak majukan seni budaya. Cuba kalau masa itu sama-sama serentak memajukan ekonomi, juga kita memajukan seni budaya. Ekonomi kita tak akan jatuh teruk macam itu tahun 97. Kita ada bumper yang menjaga tidak terhempap kejatuhan itu. Kita ada budaya untuk menjaga kita tak akan jatuh teruk. Jadi itu antara fungsi seni budaya. Tak ada orang boleh menjatuhkan seni budaya. Orang boleh menjatuhkan ekonomi, boleh menjatuhkan keuangan, tapi tak ada kuasa boleh menjatuhkan seni budaya, kecuali orang itu dimusnahkan, bom atom ke apa, semua orang musnah, habislah. Musnah pun kalau masih ada khazanah-khazanah sastra, masih boleh dihidupkan seni budaya itu. Jadi kekuatan seni budaya tidak serapuh ekonomi. Nanti saya boleh larut ni, saya berhenti dulu lah. Okey, kita telah pun dengar ya, dua orang muda dari kampus Sarawak dan juga Tanjung Malim, dan ada dua orang aktivis lapangan, Datuk Samsudin Osman dan juga Sherry Al-Jufri. Saya nak kembali kepada Muhammad Yusof. Saya mendengar ya semua empat ahli panel ni, dan saya terasa ada jurang di situ di antara generasi muda dengan generasi aktivis yang telah lama berkecimpung untuk melihat tajuk ini tadi, Tamadun Malaysia ke mana seni budaya. Jadi saya pulangkan kepada Muhammad Yusof, ada tak terasa perbezaan itu? Kalau terasa, apa dia? Baik, Tan Sri.
Jadi untuk perbezaan tu tak dinafikan lah sebenarnya mengikut peredaran masa. Lepas tu peredaran, yelah kita pun ada perbezaan ideologi. Yang ini saya akan kongsikan dengan pendekatan SWOT tu lah. Strength, weakness, opportunity dan threat. Jadi sebelum tu, saya nak cerita sikit berkenaan dengan peradaban ke seni budaya. Saya setuju sangat-sangat dengan Datuk Syamsuddin. Saya pun baru belajar mengenai tekad politik, tekad budaya. Lepas tu dengan ada kenyataan mengenai kekuatan seni budaya tak serapa ekonomi, saya setuju sangat-sangat dengan Datuk. Lepas tu dengan Puan Sharifah berkenaan dengan seni budaya ni alat ataupun yang akan menjadi indikator negara kita, dan seterusnya berkenaan dengan saudara Syafiq mengenai hedonism, iaitu hedonisma berkenaan dengan hiburan. Kalau ada tersalah langkah, terus jadi perkataan lara tu akan berlaku dalam seni budaya. Jadi apa yang saya nak bagi tahu seterusnya, yang saya ingin cungkilkan, iaitu di Malaysia ini rakyat Malaysia sentiasa mengaplikasikan mengenai budaya berterima kasih ataupun budaya merujuk. Saya memang pasti kebanyakannya rakyat Malaysia ini tidak kiralah golongan-golongan mana sekalipun, bila kita dah dilatih sewaktu bangku sekolah lagi, sebagaimana yang telah diselarkan oleh saudara Syafiq, berlentur bulu dari rebungnya. Daripada awal-awal lagi kita dah dilatih, dididik di sekolah mengenai budaya berterima kasih, budaya merujuk. Bila orang bagi buku, terima kasih. Bagi makanan, terima kasih. Itu pun kita boleh klasifikasikan itu sebagai budaya. Jadi apa yang saya nak tekankan iaitu dengan pendekatan SWOT. SWOT ini saya pergi yang pertama, iaitu mengenai strength, kekuatan kita yang ada, iaitu berkenaan kelebihan pada rakyat Malaysia. Saya nak sentuh sikit berkenaan Sarawak ataupun rakyat-rakyat di Sarawak lah. Saya boleh katakan di Sarawak memang harmoni dan aman. Dan dua statement ini adalah meliputi apa yang diperkatakan oleh Datuk Syamsuddin dan Puan Sharifah, iaitu seni budaya itu adalah aman, seni budaya itu adalah harmoni. Jadi apa yang saya nak cakap berkenaan dengan Sarawak ini ialah saya boleh cerita dengan budaya, dengan Yusof, saya nak ganggu sikit. Supaya saya memang tak sediakan soalan dari rumah kan. Jadi saya nak ganggu dengan soalan. Boleh. Yusof menyebut tentang Sarawak yang aman dan budayanya, seninya juga ada di sana. Betul. Jadi dia di sana aman tu kerana seni budaya ke ataupun seni budaya tu ada kerana Sarawak aman? Yang mana satu? Budaya seni ada kerana Sarawak aman ataupun Sarawak aman kerana adanya seni budaya? Tidak. Sesebuah organisasi ataupun sesebuah negara tu tak aman sebab dia akan mengikut seni budaya. Seni budaya yang menyebabkan negara itu jadi aman ataupun negeri ataupun organisasi. Menjawab soalan Tan Sri? Apa yang saya boleh cakap? Selanjutnya adakah bermakna di Sarawak ini seni budayanya hidup dan berkembang sehingga Sarawak menjadi aman? Betul. Dari segi sosialnya, saya boleh cerita mengenai sosialnya. Sebab di sana dengan sosial di masyarakat di Sarawak ini dari segi ramah mesranya, saya boleh cerita di jalan raya Tan Sri, kalaulah apa-apa berlaku, kalau kereta lambat sikit, diorang tak pernah horn. Mereka tak horn langsung. Mereka betul-betul berbudi bahasa mereka. Walaupun ada apa-apa jadi, mereka tak horn. Itu sebagai contohnya lah. Jadi selain pada tu, mereka pun ada kita kira tempat seni budaya, contohnya di Sarawak Cultural Village. Di Sarawak sana, itu pun mereka mempraktikkan di rumah panjang, adat-adat mereka. Dari segi budaya tu tak dinafikan lah. Lebih daripada 30 kaum ada yang dalaman. Contoh Bidayuh, Kayan, Iban, Melanau. Banyak sangat-sangat kaum yang kita boleh pelajari di sana. Berbicara mengenai seni budaya di Sarawak, Sarawak mempunyai pelbagai etnik. Itu saya cakap, etnik yang paling banyak di Malaysia. Selain terdiri daripada kaum utama iaitu Melayu, Cina dan India. Etnik di Sarawak saya boleh terbahagi kepada 4 mengikut kawasan penempatan. Iaitu pesisiran pantai, lembah sungai, daerah pedalaman, kawasan tanah tinggi. Jadi antara kumpulan etnik di Sarawak adalah macam saya selarkan sebentar tadi, Iban, Bidayuh, Melanau, Orang Ulu. Iaitu kalau secara detailnya, secara terperincinya, iaitu Pinen, Kayan, Kenyah, Kelabit
Lun Bawang, Kedayan, Bisaya dan sebagainya. Dengan etniknya berbeza, bahasa dan budaya untuk setiap etnik yang berbeza. Jadi saya boleh cakap, walaupun ada satu kaum, tak kira, saya ambil kira sebagai Bidayuh. Etnik Bidayuh ni ada Bidayuh Padawan, Bidayuh Serian, Bidayuh Kuching. Jadi banyak. Dan dari segi bahasanya lain. Jadi contoh, saya boleh ambil contoh Bidayuh di daerah Bau, kata perkataan makanlah, mereka masukkan man. Manakala etnik Bidayuh Serian pula mereka masukkan ma'an. Walaupun kita rasa macam benda tu simple, tapi itulah kekayaan seni budaya yang ada di Sarawak. Jadi Yusof, saya nak ganggu lagi. Boleh, Tan Saya Sri? nak ganggu lagi. Yusof telah berkata tadi bahawa Sarawak aman kerana seni budayanya berkembang, sehat di sana. Betul. Bagaimana kalau dapat Muhammad Yusof mencadangkan kepada keseluruhan negara Malaysia, Perak, Kedah, Perlis, Pulau Pinang, Pahang, Terengganu, Kelantan, Johor, kalau nak Malaysia ni aman, suburkanlah seni budayanya seperti di Sarawak. Jadi Sarawak boleh dijadikan sebagai model ataupun prototipe kepada keamanan Malaysia. Supaya manusia di Malaysia akan sentiasa menekankan kepentingan seni dan budaya sebagai satu tiang yang sangat penting kepada keamanan negara. Boleh Yusof yang cakapkan begitu, bukan saya. Saya bagi tahu Sarawak ni boleh jadi model. Betul, Tan Sri. Sebab kehidupan mereka, tidak kiralah kaum Iban ke, kaum mana-mana sekalipun, mereka, Tan Sri, boleh hidup dalam rumah panjang. Rumah panjang ni bukan 3 buah saja, tapi betul-betul panjang, boleh jadi 10 dan sebagainya. Ini yang saya boleh ambil persekitaran di Sarawak. Ini berkenaan dengan kekuatan, iaitu kelebihan yang ada pada rakyat Malaysia. Yang kedua, iaitu berkenaan dengan weakness. Sebenarnya bila cerita pasal weaknessnya lebih kepada cita rasa kita. Contohnya apabila kita di luar negara, kita dah ada percambahan budaya dan sebagainya, dan bila balik semula ke Malaysia, kita dah tukar cita rasa. Itu contoh weakness. Tapi sebenarnya untuk kelemahan yang ada pada budaya pada hari ini sebenarnya tak ada sangat berkenaan dengan cita rasa, iaitu melibatkan individu. Saya ambil yang O, iaitu opportunity. Opportunity ialah berkenaan dengan budaya. Bila saya cerita pasal opportunity ni, macam tadi kita panggil saudara Syafiq ada bercerita mengenai kepercayaan. Bila kita cerita pasal budaya di Malaysia ini, budaya di Malaysia adalah majmuk, iaitu merujuk kepada kepelbagaian budaya yang ada di Malaysia. Saya boleh bahagikan majmuk ini kepada 4 bahagian. Kepercayaan, bahasa, kaum, makanan. Kalau makanan tu tak dinafikanlah. Makanan tu banyak, tak kira lah kaum mana sekalipun. Dan juga untuk makanan di Malaysia 24 jam makan, tak habis-habis makan. Itu contoh budaya yang saya boleh cerita, iaitu berkenaan dengan makanan. Dan akhir sekali berkenaan dengan trek. Trek ni adalah cabaran. Cabaran inilah sebenarnya Tan Sri yang saya nak bagi tahu berkenaan dengan ideologi. Cabaran mengenai seni dan budaya di Malaysia ataupun di mana-mana sahaja, iaitu mengikut cabaran lapisan generasi. Generasi baby boomer ada yang lain pemikirannya, generasi X ada pemikirannya lain, generasi Y ada pemikiran dia lain, generasi Alpha sekarang ini ada pemikiran lain ataupun digelar sebagai millennial generation. Jadi inilah sebenarnya cabaran-cabaran kita supaya kita dapat menyatukan semua generasi supaya kita sentiasa berganding bahu untuk menjaga keharmonian budaya di Malaysia. Itu sahaja daripada saya, Tan Sri. Nur Syafiq, saya kembali kepada Nur Syafiq. Kita telah dengar daripada Datuk Dinsman dan juga daripada Puan Sherry tadi dan Yusof sekali lagi. Saya nak kemukakan soalan. Ada tak terasa perbezaan generasi sekarang dalam perbincangan kita? Tajuknya sama tapi buah fikiran yang dibawa saya terasa terlampau berbeza sekali. Saya tak kata yang mana yang lebih baik, tetapi saya terasa ada perbezaan. Betul, baik. Terima kasih yang berbahagia Tan Sri. Kembali kepada saya, platform ni saya ingat sekali jalan tadi mungkin dah ada soalan-soalan. Jadi kita berbalik kepada tadi soalan Prof, adakah terasa jurang perbezaannya?
secara peribadinya, sebenarnya selepas saya mendengar penerangan daripada Puan Sharifah tadi, daripada Datuk Samsudin tadi, sebenarnya memang bila dilihat, didalami ataupun difahami, sangat jauh pemahaman kami golongan muda ini dengan budayawan yang sudah berkecimpung dalam, orang cakap, dalam dunia seni kebudayaan ini sudah lama. Orang cakap sudah makan garam terlebih dahulu daripada kami. Kan, kalau ikut pemahaman kami tadi lebih kepada peredaran pada masa kini, tetapi mengikut kepada dua orang cakap tokoh budaya ini, lebih kepada beliau ni lebih memandang kepada seni itu sendiri. Saya tertarik dengan rangkai kata dari hati, dari jiwa tadi daripada Datuk tadi. Sebenarnya memang saya setuju dengan istilah ataupun rangkai kata seni budaya ini. Sebenarnya dia datangnya daripada hati, daripada jiwa. Sebab kalau ikutkan apa yang kami berdua faham sebelum perbincangan ini dilakukan, kami faham budaya itu sesuatu perkara yang dipraktikkan, diamalkan daripada satu situasi, satu semasa dan dijadikan satu amalan dalam satu-satu negara. Itu yang kami faham. Tapi bila dah dijelaskan, diterangkan oleh kedua-dua panel yang cakap senior dalam dunia seni kebudayaan ini, kami lebih faham yang mana sebenarnya kami punya pemahaman ini agak jauh jurang bezanya kan. Orang cakap tak boleh dijadikan satu sandaran yang kuat, tetapi mungkin boleh jadikan satu, orang cakap, satu input yang boleh digunakan untuk generasi muda sekarang ini mencari satu keabsahan. Abang kata saudara Yusof, keabsahan, kesahihan yang mana tidak semua benda itu bila diamalkan, dijadikan satu amalan yang berpanjangan, dijadikan satu seni ataupun satu budaya. Kerana kita kena pandang daripada sudut definisi tadi, seni budaya ini dalam bila ada perkataan seni budaya, kena adanya seni, kan, dari hati, dari jiwa, seperti yang telah diterangkan tadi. Kan, menurut saya ada terbaca Kerajaan Akbar yang mana Kementerian Pendidikan Malaysia pun dah memadu tenaga membuat perancangan selaras dengan dasar pendidikan falsafah dan kebudayaan, mengatakan memperkasakan kebudayaan, kesenian dan warisan ini perlu diwujudkan daripada masyarakat Malaysia daripada segenap lapisan, macam saudara Yusof katakan tadi. Dan kita perlu tanamkan setiap lapisan by lapisan supaya pemahaman maksud seni kebudayaan ini tidak lari jauh. Kan, walaupun kita belajar berkaitan dengan seni daripada sekolah rendah, kan, kerajaan pun dah tubuhkan sekolah-sekolah seni dan sebagainya. Tetapi menurut Puan Sharifah tadi, mungkin tidak capai lagi yang dimaksudkan dengan seni tersebut. Jadi mungkinlah nanti mungkin Puan Sharifah boleh terangkan apa yang KPI Puan Sharifah bila disebut dengan seni ni. Mungkin daripada perspektif saya takut tersalah lagi kan. Jadi mungkin itu satu usaha kerajaan lah untuk memastikan yang dimaksudkan oleh yang berbahagia Datuk tadi berkaitan dengan seni budaya itu datang dari hati dan datang dari jiwa itu selari dengan dunia pendidikan ataupun dengan peredaran masa pada zaman ini. Mungkin itu sahajalah daripada saya, Tan Sri. Terima kasih. Nur Syafiq kan ada belajar di dalam pendidikan tu. Antaranya ialah falsafah. Kan ada kan belajar falsafah pendidikan. Ada semester kalau 1. Kita ingat balik sekurang-kurangnya ya satu pendekatan ataupun satu approach kan di dalam falsafah mendidik manusia tentang apakah matlamat kehidupan. Kalau kita dapat lihat misalnya matlamat kehidupan seseorang itu bergantung kepada peringkat-peringkat yang dilalui. Pada peringkat awal atau dikatakan sebagai survival, kepentingan katalah nak cari kerja je seseorang itu dia janji asal dapat membolehkan dia makan minum dia selesai, masalah selesai. Jadi nak bekerja maknanya dia untuk dapat selesai masalah makan minum. Tapi selepas mungkin 1 tahun, 2 tahun dia bekerja, isu makan minum sudah selesai, maka tujuan dia bekerja bukan lagi makan minum. Dia mulai bercakap tentang misalnya security ataupun keselamatan pekerjaan dia. Boleh tak dia kekalkan jawatan dia tu untuk bolehkan dia makan minum tu pada asalnya. Jadi dia mula mencari pekerjaan yang dia boleh kekal berada di dalamnya lama. Dia tidak akan misalnya mudah kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Itu peringkat kedua. Peringkat ketiga dia akan bergerak pula selepas makan minum selesai, pekerjaan telah mendapat jawatan tetap sebagai cikgu tetap, dia akan pula bergerak kepada yang lain seperti ingin mendapat anugerah khidmat cemerlang. Dia sudah mulai memikirkan tentang pengiktirafan.
Iaitu tadi kan makan minum, yang kedua keselamatan pekerjaan, yang ketiga makan minum. Kemudian yang keempat, peringkat keempat dia naik lagi. Makan minum sudah selesai, selamat sudah selamat, pengiktirafan pun sudah dapat, dan akhirnya dia ingin pula menjadi seorang yang dianggap sebagai penyumbang kepada masyarakat orang lain, bukan hanya diri sendiri. Maknanya social reasoning kepada mengapa dia bekerja. Tapi kemuncak kepadanya, panjang lagi perjalanannya, ialah seni. Apakah itu seni? Bermakna dia bekerja bukan kerana takut risau makan minum, bukan kerana takutkan keselamatan pekerjaan, bukan takutkan ada tak ada pengiktirafan, tapi ialah kerana falsafah kehidupannya seorang manusia mesti bekerja. Seorang manusia hidup mesti bekerja. Itu yang dipanggil sebagai kemuncak prinsip kehidupan, iaitu seni. Orang tak boleh kacau dia. Dia dibuang kerja pun tak mengapa, yang penting ialah dia bekerja apa saja yang ingin dilakukan. Jadi di dalam politik juga begitu. Politik yang mungkin berlawan-lawan secara kasar, bergaduh, itu ialah politik asas barbarik, kumpulan yang sangat tak bertamadun. Tapi apabila telah bergerak kepada satu peringkat yang lain, kemuncaknya, saya tak nak sebutlah peringkat yang macam tadi, dia akan pergi kepada kesenian politik yang halus. Ada seni, ada keindahan di dalam politik itu, bukan lagi politik yang mencarut di dalam media sosial dan sebagainya. Ini adalah orang barbarik, orang yang tak ada tamadun. Tapi orang yang ada tamadun akan sampai kepada kemuncak. Kalau dia nak mencanggah pendapat orang lain pun ada caranya, ada keseniannya, ada kaedahnya yang halus, yang menyebabkan orang itu tak terasa, tapi kemudiannya dilaksanakan kerana ada kehalusan itu. Bukan yang seperti saya katakan tadi, politik yang tidak ada seni barbarik. Bahkan di dalam dunia perubatan, mungkin kalau Yusof dan juga Syafiq ataupun kawan-kawan saya sedar atau tidak, semua orang yang menjadi doktor perubatan sekurang-kurangnya di Malaysia akan dipanggil sebagai, lepas lulus MBBS dia akan menjadi GP, General Practitioner. Maka seronoklah orang itu dipanggil doktor, Dr. Syafiq, Dr. Yusof. Tetapi di dalam dunia perubatan, apabila seorang itu telah menjadi seorang spesialis, katakan pembedahan, ataupun kemudian menjadi konsultan pembedahan, dia tidak lagi dipanggil oleh kawan-kawan medical doktornya sebagai doktor. Dia akan dipanggil Mister, kerana dia sudah tidak lagi menjadi seorang saintis, tapi dia sudah menjadi artis. Seorang surgeon, seorang juru bedah adalah seorang artis katanya. Kerana keharusannya, bukan semua orang boleh membedah. Kerana kalau tidak ada kesenian bedahan itu tak jadi, walaupun dia tahu hukum hakam tentang pembedahan. Jadi seni itu adalah satu kemuncak di dalam banyak perkara. Jadi Datuk Dinsman, kita telah pun dengar tadi macam-macam. Saya nampak macam ada sesuatu yang berbeza sangat di antara generasi Datuk Dinsman dengan generasi Yusof dan Syafiq di sini. Apabila melihat tajuknya sama, kita melihat nasi yang sama, tetapi tiba-tiba tafsirannya sangat-sangat jauh perbezaan itu. Adakah barangkali Datuk Dinsman dan juga Sherry sudah ketinggalan daripada generasi sekarang? Sudah berlalu dengan zaman dan masa, Datuk Dinsman. Apa sudah jadi? Silakan. Saya tadi kan saya sebut saya umur 50-an. Bukan 50-an, 70-an. 70-an. Macam 50-an. Bukan soal gap itu. Jurang, kalau kita nak melihat jurang, memang kita nampak jurang lah, tapi saya melihat manusia itu dia semakin berumur, semakin banyak pengalamannya, dan pengalaman itu yang mungkin membezakan pemahaman. Masa saya di peringkat umur 20-an dulu pun, kenapa saya terlibat dalam seni masa itu, dengan soalan kalau ditanya saya sekarang kenapa saya terlibat dengan seni, jawapannya tak sama lagi. Itu bukan soal jurang generasi ataupun jurang umur, tapi bukan jurang sebenarnya, itu perkembangan pemikiran. Apabila semakin banyak pengalaman itu mengajar kita macam-macam kan. Jadi saya bersyukur kerana diberi Allah umur sampai ke 32 ni dah. Yang saya tak faham dulu tu, dia dengan sendirinya faham. Dia kalau dulu saya marah kalau orang, masa saya dulu bergaduh dengan ustaz
Ustaz kata dalam agama bukan semua benda you boleh fikir. Ada benda yang you tak boleh fikir. Entah kena baca hadis, Quran, kena ikut. Jadi tak boleh berfikir saja. Saya marah. Tapi sekarang ni saya tak marah. Memang batasan pemikiran itu ada. Kita nak terima tak nak terima. Sekarang saya terima. Artinya berfikir itu bukanlah sesuatu yang paling penting dalam hidup manusia. Kadang-kadang benda kita tak fikir pun, tapi dia datang, kan? Ilham datang. Jadi betul lah. Tak semua benda boleh fikir. Itu pengalaman-pengalaman yang datang dengan usia. Jadi pemahaman terhadap seni budaya juga bergerak, bukan ketinggalan. Saya tak anggap saya ketinggalan. Saya mungkin saya meneroka benda-benda yang tak sempat saya meneroka dulu, dan memang ada perbezaan. Perbezaan itu tidak mendatangkan apa-apa mudarat. Ada kawan ni nak buat nak aktifkan dalam seni yang begitu, teruskanlah. Jadi masing-masing dengan apa yang paling baik yang boleh dilakukan. Jadi saya naik atas pokok ke, pergi tengah padang ke, pergi dalam sungai ke apa, cuma saya nak buat di atas awan tak boleh. Tak tahu macam mana cara nak buat atas awan kan. Jadi itu di kemungkinan yang didatangkan oleh usia yang semakin lanjut, dan Tuhan buka sedikit demi sedikit lah. Okey. Ya. Baik Datuk, saya nak minta Puan Sherry pula. Datuk ni sebenarnya kita nak ke sungai ke, nak ke langit ke, nak ke pokok ke, dan anak-anak muda kita bercakap mengenai generasi milenium dan sebagainya. Tapi apa idealismenya yang kita nak sama-sama ni? Adakah satu idealisme untuk negara, ataupun suka hati masing-masing nak pergi ke pokok, nak pergi ke laut, nak ke sungai, apa sajalah, mengikut selera masing-masing. Macam mana tu? Di mana idealismenya dari segi tamadun dan seni? Ya, Sherry. Okey. Bagi Tan Sri moderator. Ya, silakan. Saya suka menarik perhatian kepada dua orang panel anak muda tadi, saudara Nur Syafiq dan Muhammad Yusof, yang jelas mengatakan bahawa mereka berdua dengan saya, dengan Datuk Insman adalah seperti jauhnya jurang perbezaan, mungkin dari segi usia, dari segi pengalaman dan keterlibatan. Ya, saya akur. Memang Saudara Nur Syafiq dan Saudara Muhammad Yusof, kita ada jurang perbezaan umur dan mungkin dari segi pemahaman dan penglibatan kita. Tetapi itu bukan soalnya. Itu bukan masalahnya. Sebenarnya kita dari apapun generasi, dari mana pun fahaman atau ideologi kita mempunyai tugas dan tanggungjawab dan peranan yang sangat besar yang belum selesai dan tak akan pernah selesai. Kita adalah sebenarnya orang-orang atau penukang-penukang seni budaya, iaitu arkitek-arkitek bangsa sebenarnya. Tambahan lagi anak-anak muda yang kami yang dah tua-tua, yang dah merangkak umur senja ni, tak lama lagi akan balik dan akan disambung legasi memperjuangkan seni budaya, memahamkan, mendidik, membangun, membina sasiah, membuka minda generasi dan masyarakat di negara kita ini adalah akan disambung oleh orang-orang muda seperti ahli panel kita yang saya rasa hebat-hebatlah keorangnya ni, wakil-wakil pelajar. Tapi Puan Sherry, yes, apabila Puan Sherry bercakap tentang legasi penyambung generasi, apabila saya mendengar daripada dua orang ahli panel muda dari kampus,
Saya tak nampak oleh kerana kita bercakap dengan percakapan yang berbeza. Apa yang nak disambung? Apa yang nak disambung? Apa legasinya? Itu masalah. Itu masalahnya. Sebab saya merasa, saya nampak dan saya membaca jurang pemahaman itu, mungkin dari segi umur, mungkin dari segi penglibatan, dan mungkin yang jelas ni ialah dari segi pemahaman dan penerimaan kita terhadap apakah sebenarnya seni budaya itu sendiri, yang ini memang akan menimbulkan satu, seperti perkataan yang saya sebut di awal tadi, satu rasa rusuh kepada kita. Kemana nak kita bawa seni budaya ni? Mana orang-orang muda yang akan memperjuangkannya? Kalau kita ini macam tenggelam punca, kita dalam kekeliruan, dalam kebingungan, kemana nak kita halakan seni budaya ni? Macam mana tu Puan Sherry? Kemana nak dihalakan? Puan Sri, Puan Sherry bercakap mengenai puisi, tetapi Yusof bercakap mengenai e-commerce. Di mana ada pertemuannya? Itu masalahnya sekarang ni, sebab bila kita bercakap tentang seni budaya, seperti yang Tan Sri sebutkan tadi, ada falsafah yang perlu kita bawa, ada falsafah yang perlu kita perjuangkan di situ. Tidak hanya memikirkan dari segi kefahaman kita tentang makna atau istilah itu saja, tetapi apa di sebalik yang tersurat yang perlu dilakukan. Tak kiralah dalam bidang apa pun, hidup ini adalah seni. Seni memahami, seni bercakap, seni mendengar, seni melihat, seni memberi pandangan dan menerima pandangan orang lain. Ini yang perlu kita perhatikan. Nur Syafiq kata tadi, kami telah memberi pendapat, dan apabila mendengar pendapat dua orang ni, kami merasa barulah kami faham, kami tak tahu sebelum ini. Kenapa tiba-tiba segera menyerah diri seperti itu? Kenapa tak kata ini adalah definisi kami? Orang yang lama tak mengapalah dengan definisi masing-masing. Ini definisi kami tentang tamadun. Ini definisi kami tentang seni. Ini definisi kami tentang budaya. Mengapa tiba-tiba menyerah diri seperti itu? Orang muda. Baik, terima kasih Tasri. Berbalik kepada saya kembali. Aduh, boleh katakan makin panas kita punya perbincangan pada petang ni. Mengapa tidak bermakna saya menyerah diri. Bermaksud kata saya ingin menekankan bahawa bila ada golongan yang lebih memahami berkaitan dengan seni budaya itu, bila diterangkan, supaya bila definisi yang dibawakan daripada generasi-generasi yang sebelum kami, generasi-generasi sekarang ini memahami secara dasarnya apakah yang dimaksudkan dengan itu. Tapi saya tidaklah menyerahkan sepenuhnya ataupun tidak menolak sepenuhnya pemahaman daripada kami berdua. Tetapi mungkin ditarik sedikit daripada definisi yang kami faham tadi. Mungkin ada juga berkait sedikit dengan definisi daripada Datuk Dizman dan juga Puan Sharifah tadi. Tetapi tidak selari. Dia bukannya sepenuhnya menyokong dan sepenuhnya menentang, tetapi tidak selarilah Tan Sri dengan apa yang kami faham. Itu yang saya maksudkan sebentar tadi. Lalu mengatakan bahawa definisi mereka lebih benar daripada definisi Nur Syafiq. Sebenarnya benar tidak benar itu atas kefahaman masing-masing Tan Sri. Jadi mungkin daripada definisi kami berdua generasi muda, kami ke arah situ, mungkin kami merasakan definisi tersebut benar. Tapi mungkin lebih benar ataupun lebih baik, lebih betulnya daripada definisi kedua karyawan kita tadi, Tan Sri. Bermakna belum sepenuhnya menyerah diri tapi sedikit tergoda, ya? Ya betul. Okey, kita akan beri laluan dahulu kepada iklan, ya, seperti juga di dalam program TV dan sebagainya lain. Kita akan beri laluan kepada penaja. Silakan. Fokus untuk menjadi produk bukan sekadar itu sahaja. Dan segalanya bermula di sini. Feeling excited today? Yes! Good. Let's move on to the next chapter.
Alhamdulillah kita telah pun berehat sebentar tadi dan kita akan sambung semula perbincangan kita. Dan sebelum kita berhenti tadi, berehat sebentar, kita telah pun mendengar 4 ahli panel, 2 mewakili generasi sekarang dan 2 lagi adalah generasi sekarang juga tetapi telah melalui kehidupan yang panjang dengan pengalaman yang berbeza. Jadi sekarang saya bukakan kembali kepada mana-mana saja ahli panel secara bebas, tidak lagi mengikut urutan bermula dengan Yusof, kemudian diikuti Nur Syafiq, kemudian dan sebagainya. Siapa saja boleh untuk misalnya menyuarakan pendapat sekarang ataupun mencanggah pendapat yang lain. Silakan. Sambung sikit, Tan Sri. Ya, silakan Datuk. Pasal perbezaan ni pandangan dan jurang antara generasi. Saya rasa dalam seni budaya tak ada jurang lah. Sebab kita lihat pelukis misalnya kan, Picasso, masa umur dia makin tua, kreativiti dia makin hebat. Jadi dari segi kreativiti itu dia tidak mundur, tidak tertinggal. Anak muda mungkin boleh mencipta gaya baru, boleh mencipta aliran baru, tapi tidak bermakna itu lebih baik daripada apa yang dibuat oleh Picasso yang dah berumur tua. Seniman yang saya minat, Christo, yang buat macam-macam bungkus bangunan lah, bungkus pulau lah, segala macam tu. Dia tak ada orang muda yang boleh meneruskan kerja-kerja dia. Saya bercadang nak teruskan kerja-kerja dia lah di sini, tapi cadang nak panggil dia datang, dia dah meninggal lah, baru meninggal. Jadi walaupun umur dia dah tua, tapi masih melakukan kerja-kerja yang orang muda pun tak buat. Jadi dalam seni budaya saya rasa tak ada soal gap ataupun soal ketinggalan. Tapi tak tahulah, kalau mungkin ada juga dalam penciptaan sastra, mungkin ada juga yang orang yang bila dah berumur dia kurang kreatif, tak pasti. Tapi mungkin ataupun biasanya dalam dunia pop, dunia pelakon, kalau dah berumur tu dah tak boleh jadi hero lah kan. Itu mungkinlah. Dan penyanyi pun, Sharifah pun dah tak menyanyi dah. Jadi tapi saya tak berapa perasan soal jurang perbezaan antara generasi, antara umur. Ya, kalau begitu mungkin relevan lah dengan apa yang telah diucapkan oleh Yusof tadi kan, di dalam seni dan budaya ni bukan hanya di dalam karya sastra ataupun juga mungkin kesenian-kesenian yang biasa ditafsir sebagai seni mengikut tafsiran konvensional, tetapi mungkin di dalam bidang yang lain seperti sosial, politik, mungkin di dalam sosial, misalnya siapakah tokoh seniman sosial yang mungkin dianggap sebagai telah pun mencapai peringkat yang luar biasa. Mungkin pada zamannya dia tidak dihormati pun atau tidak dianggap sebagai penting, tapi kemudian boleh menjadi zaman yang kemudian akan misalnya menghargai karya-karyanya ataupun apa yang telah dilaksana. Sebagai contohnya misalnya Van Gogh, pelukis Van Gogh yang melukis lukisannya adalah kasar dan terang lukisannya, sehingga dia dianggap sebagai bukan seorang seni. Bahkan adik beliau yang dianggap lebih halus kerana melukis gambar-gambar pemandangan dan sebagainya dengan halus seperti real. Dulu mungkin pelukis-pelukis berangan-angan bagaimana boleh menterjemah apa yang real ini seperti real di dalam lukisan ataupun dalam teater. Sebab itu datang realis kan. Tapi tiba-tiba Van Gogh keluar daripada zamannya pada masa itu dan orang tak appreciate langsung lukisan Van Gogh sehingga dia kecewa. Tak tahulah kerana kekecewaan itukah Van Gogh sampai menghiris telinganya sendiri. Tapi berkurun-kurun kemudian
lukisan Van Gogh lebih mahal daripada lukisan adiknya dan orang tak kenal pun adiknya. Jadi demikian telah terjadi. Jadi tidakkah mungkin di dalam dunia seni politik misalnya, orang seperti Dr. Mahathir mungkin tidak disayangi dan tidak disukai pada zamannya, tetapi pada satu ketika nanti oleh kerana cara kesenian politik beliau, sama ada betul atau tak betul itu cerita lain. Seperti Van Gogh juga dianggap sebagai tidak betul, maka satu hari beliau akan dianggap sebagai seorang seniman politik yang luar biasa daripada Malaysia. Bagaimana Yusof? Azri? Ya. Jadi berkenaan apa? Sorry, saya ada tadi. Saya apa? Okey, kalau begitu mungkin Syafiq dengar apa yang telah saya ucapkan. Silakan Syafiq. Sebagai orang muda. Nur Syafiq masih mute. Ya, silakan kalau ada. Okay. Berkaitan dengan pandangan tadi, berkaitan yang katakan golongan muda tadi relevan ataupun tidak ya Tan Sri ya? Soalan Tan Sri tadi. Nampaknya mungkin saya minta Sherry lah memberi respon. Nampaknya kedua-dua ahli panel kita tidak akses kepada apa yang telah saya nyatakan tadi. Di dalam program saya ini semua orang kena alert lah ya. Kalau tidak nanti memang akan kehilangan sebab saya tak menyediakan soalan dari rumah. Soalan saya di sinilah. Saya dengar daripada apa yang respon diberikan oleh ahli panel. Sherry kalau ada pandangan? Tan Sri, saya pun macam Tan Sri juga tidak menyediakan apa-apa bahan. Sebab seperti saya kata awal-awal tadi, saya ini orang lapangan. Jadi apa yang saya buat di lapangan, apa perjuangan saya, apa yang sudah saya lalui selama-lama dengan bergiat di seni budaya ini. Jadi inilah yang saya bentangkan, yang saya hidangkan hari ini. Saya setuju dengan kedua-dua di panel orang muda tadi bahawa kita ini ada mungkin jurang perbezaan, jurang kefahaman, dan saya juga sangat bersetuju dengan Dato' Densman bahawa tidak ada jurang dalam seni budaya. Yang ada ialah jurang masa. Perbezaan masa, anda di zaman anda, kami dari zaman kami, tetapi pada akhirnya kita bergerak di atas landasan yang sama dan kita menuju kepada satu titik ataupun hala yang sama, iaitu membangunkan seni budaya dan tamadun bangsa sendiri. Jadi jumlah jurang itu hanyalah jumlah masa, bukan kerana adanya jurang di antara gunung dengan gunung ya. Jurang masa itu hanya kerana jumlah masa yang telah dilalui oleh Dato' Densman berbeza dengan jurang masa yang telah dilalui oleh Yusof. Bermakna waktu Yusof telah lalui masa selama 20 tahun, 21 tahun agaknya umurnya sekarang. Tapi Dato' Densman juga melalui masa yang telah dilalui oleh Yusof, tapi Yusof tidak melalui masa Dato' Densman. Bukan begitu Yusof? Setuju Tan Sri. Sebab betul saya nak ambil ungkapan daripada Dato' Densman, saya panggil Densman lah, Dato' Syamsuddin. Sebab sebenarnya bukan kerana perbezaan jurang generasi. Sebenarnya adalah macam tadilah yang diungkapkan oleh Dato', iaitu perkembangan semasa ataupun lebih merujuk kepada lanskap ataupun demografi kefahaman pada ketika itu. Dia sama juga macam ni lah. Waktu 10 tahun Dato' Syamsuddin lain, waktu saya 10 tahun lain. Jadi dia mengikut peredaran masa sebenarnya Tan Sri. Dari segi kefahaman dan apa yang berlaku. Saya nak mencelah Yusof. Saya nak mencelah lagi. Ada tak kemungkinan agaknya saya, Dato' Densman, mungkin Sherry sedikit walaupun Sherry lebih muda, kami ni sudah terlepas tangan daripada zaman semasa kerana kami sibuk bernostalgia dengan cerita lama. Sehingga kami sudah tidak lagi tergapai apa yang berlaku sekarang. Jadi dengan yang demikian kami hanya nampak ke belakang saja, nostalgia dengan masa silam. Sedangkan generasi Yusof dan generasi Nur Syafiq adalah sentiasa berada di lapangan pada ketika ini. Ada tak kemungkinan begitu? Okey, Tan Sri, daripada saya Tan Sri, sebab tu saya kalau dari segi politik saya kata 40-30-30 misal katanya. Sebab yang orang lama akan menjadi pakar rujuk kami. Bukan kata generasi dulu ni generasi ke belakang. Tidak. Sebenarnya generasi yang lama ini akan membantu
untuk orang muda ataupun golongan-golongan muda untuk mengukir masa depan yang lebih baik. Sebab pada ketika itu, misal katanya waktu zaman dulu mungkin ada masalah, ada isu-isu. Jadi setelah diselesaikan, jadi itulah kerana pentingnya untuk kita bawa orang lama ini supaya menjadi pakar rujuk kepada orang belia supaya kita tidak mengulangi kesilapan yang sama. Yusof, siapa tokoh dunia Yusof sekarang? Ansri? Siapa tokoh dunia kepada Yusof sekarang? Tokoh dunia pada saya? Semasa. Semasa kalau mengikut saya, tokoh dunia yang saya selalu ikut macam Jack Ma lah, yang Alibaba tu. Baik, berhenti di situ. Dengar Datuk Dinsman. Tokoh Dinsman ialah Leonardo da Vinci, tokoh saya ialah Van Gogh, tetapi tokoh kepada Yusof ialah Jack Ma. Jadi kita sudah ketinggalan zaman lah. Betul Sherry tak? Betul tak begitu? Tokoh Dinsman dan saya, Dinsman tokohnya Leonardo da Vinci, saya tokoh saya Van Gogh, tetapi tokoh kepada Yusof ialah Jack Ma. Inilah masalahnya. Kita selalu bercanggah dalam banyak hal tentang seni budaya apabila bercakap tentang ini jurang dari generasi mana ke generasi mana atau dari fahaman mana ke fahaman mana. Tapi sebenarnya itu bukan pokok persoalannya. Seperti saya sebut awal tadi, itu bukan pokok persoalannya. Apa yang kita faham, apa yang kita nak buat dan ke mana nak kita bawa. Itu saja sebenarnya. Dan kalau tanya saya, seperti saya sebutkan, saya ni orang lapangan. Apa saja tentang seni budaya, sepatutnya kita sekarang ini bukan masa lagi untuk bertanya-tanya, untuk berfikir-fikir apa, bagaimana, dan sekarang masanya untuk buat. Kita sudah tak ada banyak masa lagi untuk hal-hal yang remeh-temeh, sebab masyarakat dan negara sebenarnya sudah sangat parah, sangat bingung dan sangat keliru dengan pelbagai perkara yang dimumukkan, ditakut-takutkan kepada kita tentang misalnya tentang ekonominya, misalnya tentang politiknya, tentang perpaduannya. Ada seperti sesuatu prasangka atau prejudis yang selalu dimainkan, isu-isu yang dimainkan kepada kita. Walhal kita boleh berbalik dengan fikiran aman, dengan lapang dada, dengan fikiran dingin kalau kita duduk dalam satu bumbung atau fahaman seni budaya. Bila kita bawa seni budaya ke dalam minda, ke dalam jiwa, bila kita pakaikan jiwa dengan seni dan budaya, kita akan menolak semua kebobrokan yang dibawa oleh ekonomi, yang dibawa oleh prejudis, yang dibawa oleh politik, yang dimain-mainkan oleh, yang ditakut-takutkan oleh apa juga. Seni budaya itu ialah ubatnya, perawatnya sendiri. Sebab hidup ini adalah seni, hidup ini adalah budaya. Begitu pada fahaman saya. Ya, Nur Syafiq, silakan. Okey, baik. Terima kasih Tan Sri. Berkaitan dengan hujah lah pendapat yang dinyatakan oleh Puan Sharifah tadi, memang saya bersetuju. Sebenarnya buat masa sekarang ini kita tidak boleh melihat sesuatu umur ataupun sesuatu itu menjadi satu jurang yang terlalu jauh kan. Kembali kepada macam saudara Yusof mengatakan tadi, kadang-kadang generasi yang lebih berilmu ataupun berpengalaman ini menjadi sumber rujukan untuk perkara-perkara yang berkaitan dengan tradisi, budaya dan sebagainya. Dan mungkin generasi muda sekarang boleh jadikan sebagai satu bantuan kepada generasi yang lebih berusia untuk teknologi zaman sekarang. Jadi antara generasi muda dan generasi yang lebih berusia ini menjadi satu saling lengkap melengkapi. Bila kita saling lengkap melengkapi, langkah kita sederak menuju satu objektif yang mana untuk memajukan negara kita sendiri, tak kisah daripada aspek budaya, ekonomi dan sebagainya. Sebab bila kita adanya persefahaman ataupun objektif ataupun pemikiran yang di landasan yang betul, seperti Puan Sharifah katakan tadi, insya-Allah segala-galanya dipermudahkan. Walaupun usia kita jauh lebih orang cakap jauh lebih berusialah daripada golongan sekarang. Terima kasih Tan Sri.
Nur Syafiq belum habis lagi tu. Apa yang Nur Syafiq hayalkan tentang negara ni bagaimana? Bagaimanakah yang negara khayalan Nur Syafiq? Macam mana rupa dia yang boleh semua orang faham? Okay, maksudnya Bukan dalam keadaan kabur. Macam mana rupanya? Negara yang saya khayalkan tu adalah yang mana bila kita sebut je dalam satu negara yang negara maju, negara yang pesat membangun. Maksudnya dalam satu-satu negara tu tidak boleh ada jurang yang terlalu jauh lah. Ni pada pandangan peribadi saya. Tidak boleh ada terlalu jauh jurang usia tu menjadi penghalang untuk generasi sekarang dengan generasi yang sudah ada sebelum kami ini. Jadi satu orang cakap satu penghadang yang mana tidak boleh terima antara satu sama lain. Mungkin generasi kami memerlukan generasi yang lebih berusia untuk menjadi sumber rujukan seperti yang Saudara Yusof katakan tadi, dan generasi yang lebih berusia memerlukan generasi muda untuk tenaga-tenaganya, mungkin idea-idea yang baharunya untuk membentuk satu orang cakap kata sepakat, membentuk satu kejayaan bersama. Mungkin itulah yang saya... Ya, kalau di dalam politik ya sentiasa ada penggantinya. Mahathir diganti oleh Abdullah Badawi, Badawi diganti oleh Najib, Najib diganti oleh Muhyiddin dan selanjutnya, dan akan datang pasti ada pengganti. Betul. Di dalam seni budaya siapa penggantinya? Seni budaya penggantinya. Okay, kalau Tan Sri bertanya kepada saya, mungkin insan-insan yang mempunyai minat daripada kecil berkaitan seni budaya ini akan menjadi pengganti, ataupun mungkin kita tidak boleh mengatakan mungkin penggantilah, mungkin penerus legasi. Sebab untuk kita menggantikan sesuatu perkara itu agak sukarlah di mata saya. Sebab orang cakap sesuatu kaca atau permata itu sukar untuk kita dapat hasil ataupun nilai yang sama. Mungkin kita boleh menjadi penerus legasi kepada sesuatu perkara itu, Tan Sri. Terima kasih. Bolehkah saya katakan kalau begitu bahawa di dalam politik tak boleh tak ada pengganti. Mesti ada pengganti sebab dia berlaku terusan. Tidak pernah ada rehat di dalam politik. Sentiasa ada pengganti. Bagus tak bagus itu cerita lain. Tapi di dalam seni ni mungkin terlampau tak tahu macam mana. Seperti nantilah mungkin bahawa ada pengganti. Sekarang tak ada pengganti lagi. Siapa pengganti Samad Said? Siapa pengganti Nisman? Jadi boleh tak saya katakan kalau begitu bahawa seni ni bukan keperluan semua orang. Lalu orang tak kisah ada pengganti ataupun tak ada ganti. Tapi di dalam politik nampaknya semua orang kisah. Termasuk orang seni budaya pun kisah siapa nak ganti orang politik. Tapi bukan di kalangan orang seni. Bolehkah saya kata begitu, Yusof? Sebenarnya Tan Sri, bila kita cakap macam tu secara psikologinya mungkin betul, mungkin tak betul. Sebab ianya sentiasa kita panggil masih rujuk yang sama, iaitu jiwa dan raga. Dia masih mengikut jiwa dan raga kita, bukan sahaja generasi akan datang, tapi generasi sedia ada pun sama juga sebenarnya, Tan Sri. Jadi sebenarnya Tan Sri, bila kita cerita pasal generasi berkenaan seni budaya, yang paling penting, yang saya rasa paling penting sekarang, macam mana kita nak kekalkan seni budaya yang dahulu dan yang sekarang. Itu yang saya rasa yang mesej yang betul-betul penting buat semua rakyat Malaysia, macam mana kita nak kekalkan. Walaupun saya percaya dari tadi kita cerita pasal generasi-generasi, tapi apa sebenarnya yang solusi yang terbaik supaya anak-anak muda ni boleh membawa dan boleh meneruskan legasi-legasi yang ada pada zaman dahulu, Tan Sri. Macam mana Sarawak boleh meneruskan generasi demi generasi seni budaya yang telah disebutkan oleh Yusof tadi dengan cantiknya? Baik, Tan Sri. Terima kasih, Tan Sri. Saya nak cungkil sedikit, iaitu pada bulan yang lepas, saya dan Majlis Perwakilan Pelajar UiTM Cawangan Sarawak telah menganjurkan program International Cross Cultural Virtual Mobility Program, di mana kami berjemput 40 negara yang ada MOU bersama UiTM, dan daripada 40 negara tu ada 270 universiti yang join dan yang masuklah dan involve dalam program kami. Dan daripada pengisian program kami, iaitu program ICCVMP 21 yang telah full sponsorship daripada Kementerian Belia dan Sukan Sarawak, di mana kami membawa budaya Sarawak secara virtual, secara atas talian. Sebab saya tahu sekarang bila era pandemik COVID-19 ni, kita tak boleh nak ada program fizikal.
kita kena ikut peredaran masa. Inilah peredaran masa di mana aktiviti sekarang ini mestilah dilakukan atas talian. Di mana program ICC VMP 21 ini saya menjemput tokoh-tokoh, contohnya macam Miss Universe Larissa Pink, kami menjemput the first professional female sape instrument. Sape ini instrumen tradisional di Sarawak. Beliau main pada ketika itu, kami juga membawa Sarawak Village, mereka menceritakan apa itu Sarawak, dan juga pada masa yang sama juga kami mempromosikan dan bagi tahu cerita, beri pendedahan apa budaya yang berada di Sarawak. Bukan itu sahaja, pada beberapa bulan yang lepas juga saya telah melakukan kunjungan hormat bersama Yang Berhormat Datuk Seri Nancy Shukri di Sarawak beberapa bulan yang lalu, dan mereka bagi tahu Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia pun banyak sebenarnya engagement bersama dengan IPT bersama dengan agensi-agensi untuk kita promosikan, bukan sahaja berkenaan dengan pelancongan, bahkan untuk pembangunan industri sebenarnya. Banyak sebenarnya inisiatif-inisiatif mereka. Contohnya berkenaan dengan lagu-lagu yang tadi telah diperkatakan oleh Puan Sharifah. Lagu-lagu ada UITM, UNESCO International Jazz Day Celebration, ada engagement bersama dengan MOTAC ni, iaitu Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya. Banyak dari segi konsert jazz, dan bukan itu saja, ada juga program melestarikan batik warna alam bersama dengan warga UMS. Jadi sebenarnya pengekalan seni budaya ni bukan terhenti ataupun tak ada sekarang, ada, masih dalam proses supaya supaya ianya akan merebak kepada seluruh rakyat Malaysia untuk sentiasa mengingatkan dan mengekalkan seni budaya yang ada di Malaysia sebenarnya, Tan Sri. Tadi saya tengok ada penonton, teknikal ada penonton turut serta tadi. Tak siap saya Dr. Yahya Ahmad Hassan tadi, ada tak? Kalau ada, kita beri peluang kepada beliau untuk memberi pendapat mungkin. Ada tak? Ada tak ada teknikal? Kalau tak ada, kita teruskan perbincangan. Ya, betul, ada ya. Dr. Yahya Ahmad Hassan, iaitu ahli panel kita yang dulu di dalam episod yang kedua telah pun mendengar perbincangan. Terima kasih kerana sudi menonton pada petang ini. 4 ahli panel yang telah membicarakan tajuk yang pada saya sangat penting, iaitu tamadun Malaysia, ke mana arah seni budayanya. Dr. Yahya adalah seorang ahli fizik ya. Beliau ni PhD di dalam bidang mikro gelombang. Jadi sila Dr. Yahya. Terima kasih Tan Sri. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dalam perbualan ini saya tak terdengar rujukan pada world view. Boleh ke dah selit sikit bidang ini? Kalau boleh hurai sedikit Dr. Yahya, yang diinginkan itu yang bagaimana? Biasanya di dalam sesuatu zaman itu kita ada beberapa world view yang dapat penerimaan awam secara global. Jadi bermakna misalnya kita dah masuk dalam era sekarang ni IR 4.0. Dalam IR 4.0 bermakna kita dah sampai kepada tahap advancement di dalam ICT hinggakan sampai ke peringkat virtual reality. Jadi bagaimanakah pandangan umum atau pandangan global terhadap perkembangan seperti ini? Jadi dalam perbualan tadi saya mengharapkan agar rujukan telah dibuat pada world view. Terima kasih. Dr. Yahya, saya ada kebetulan membaca ya surat yang panjang volume jugalah. Di antara dua dunia yang berlainan ya, macam ni tadi kita dapat lihat dua dunia generasi. Tapi saya melihat misalnya perbualan yang kemudian dibukukan di antara Einstein, seorang ahli fizik, dengan Sigmund Freud, iaitu seorang seni sastra ya, di dalam bidang psikologi. Mereka masing-masing cuba untuk menjawab kenapa manusia ini suka berperang. Jadi Sigmund Freud menjawab bahawa di dalam dirinya itu ada, tiap manusia itu ada desakan, keinginan. Kemudian Einstein pula menggunakan teori termodinamik ya, di dalam diri manusia itu ada satu tenaga yang mesti dilepaskan.
Kalau tidak ada saluran untuk melepaskan tenaga itu, dia akan meletup seperti di dalam hukum fizik, ya. Tenaga itu mau keluar. Jadi apabila ada saluran yang dipanggil sebagai tamadun dan budaya, maka cara tenaga itu disalurkan dalam keadaan yang cantik. Kalau tidak, orang itu boleh menjadi skizofrenik, menjadi neurotik dan sebagainya kerana tidak ada saluran. Jadi dalam hal inilah yang saya ingin bertanya kepada Dr. Yahya, ada tak di dalam observation Dr. Yahya pertembungan di antara dua dunia ini, seorang di dalam bidang kejuruteraan iaitu Yusof, kemudian seorang di dalam bidang ekonomi, kemudian Datuk Dinsman di dalam bidang antropologi, sosiologi dan juga sastra, dan juga Syari di dalam sebagai aktivis lapangan di dalam bidang kesenian. Ada tak pertembungan di antara mereka berempat ini? Ada convergence tak tadi? Ada convergence tak? Kita belum sampai lagi kita belum sampai ke peringkat untuk menumpu ke peringkat convergence. Tadi Tan Sri ada bawa cerita tentang Sigmund Freud dengan Einstein. Einstein di akhir hayatnya agak menyesal kerana hasil daripada kajian-kajiannya, temuan-temuannya, tercipta beberapa bom yang telah dijatuhkan di Hiroshima dan sebagainya. Beberapa saintis-saintis yang terlibat dalam penciptaan bom-bom ini rasa kesal kerana mereka tidak dapat menjamin keselamatan dunia. So jadi bermakna inilah dia convergence yang kita mencari pada, terutama sekali dalam perbincangan seperti yang kita buat tengah hari ini. Terima kasih Dr. Yahya. Datuk Dinsman, di mana titik pertemuan antara Datuk Dinsman dengan Yusof dan juga Syafiq? Titik pertemuan, saya tidak melihat kita memerlukan satu titik pertemuan. Tidak diperlukan, ya? Baik. Tidak perlu. Pemahaman itu perlulah. Ya. Saya perlu memahami dia perlu memahami saya, itu satu keperluan juga lah. Tapi apakah mesti ada satu titik pertemuan antara kita berempat, berlima? Saya rasa tak perlu. Tak perlu. Bagaimana tentang untuk tujuan kemanusiaan, adakah itu diperlukan atau tidak? Untuk tujuan individu ya tidak perlu, tapi untuk tujuan rahmatan lil alamin bagaimana? Misalnya saya dengan kegiatan saya, Syarifah dengan kegiatan dia, walaupun dalam bidang yang sama, tapi dia tak menyanyi, dia menyanyi. Saya berlakon, saya menulis, dia menulis sikit-sikit, saya menulis banyak. Tetapi Yusof mungkin dia tak tahu dia nak majukan kerjaya dia yang mana, tapi dia boleh terus dengan kerjaya dia, tak mesti bersajak serupa saya, kan. Jadi masing cuma kemanusiaan itu satu yang luas. Dia semua orang boleh ada nilai-nilai kemanusiaan yang sama. Di situ kita boleh bersatulah, tapi kita tak membincangkan soal nilai kemanusiaan itu. Tapi kalau kita terus berbincang, mungkin kita akan sampai ke satu peringkat yang ada pertemuan dari segi kemanusiaan itu. Dan kemanusiaan itu biasanya lebih mudah hadir dalam seni budaya. Tidak menafikan orang-orang yang bukan orang budaya pun ada nilai-nilai kemanusiaannya, tapi yang selalunya kita diperkatakan itu yang orang-orang budaya, orang-orang sastra yang selalu cakap tentang nilai kemanusiaan. Tapi orang yang bukan sastra pun banyak juga cakap soal kemanusiaan. Orang politik pun boleh bercakap soal kemanusiaan, bukan tak boleh. Okey Datuk, rumusan terakhir satu ayat untuk tujuan tajuk kita pada pagi petang ini. Saya ada satu impian saya, bahawa satu hari nanti negara-negara tidak hanya ditadbir oleh orang politik, tetapi juga orang bukan politik.
sama ada orang budaya atau orang sains atau tapi bukan politik. Itu impian saya lah. Baik. Terima kasih Datuk dan Sherry. Rumusan terakhir satu ayat. Ya. Baik, Tan Sri, kalau tadi kita dengar Datuk Dinsman berimpian begitu, saya juga mungkin boleh menyuarakan impian dan harapan saya bahawa seni dan budaya ini mestilah seperti yang saya sebutkan di awal tadi, mestilah menjadi pakaian kepada jiwa dan bangsa kita untuk membina tamadun yang mantap dan utuh di Malaysia ini. Dan seni dan budaya itu tidak harus dilihat dalam bentuknya yang cuma mungkin komersial saja, tidak sepatutnya difikirkan secara what's in it for me. Maksudnya kalau kita beri ini, kita sebagai contohnya kita beri peruntukan untuk beraktiviti dalam bidang seni budaya, apakah pulangan kepada kami? Mungkin jabatan, mungkin menteri atau mungkin sesiapa saja yang bersetuju bekerjasama, bersetuju memberi sokongan, dia tidak boleh, tidak sepatutnya mempersoalkan what's in it for me. Tidak sepatutnya mempersoalkan apakah pulangannya dari segi material, dari segi keuntungan material misalnya. Tapi kita harus melihat secara yang lebih jauh dalam skop yang lebih luas bahawa seni budaya itu berkemampuan dan sangat berupaya dan sangat diperlukan sebagai alat, sebagai ubat untuk merawat jiwa minda bangsa kita yang sekarang ini boleh saya katakan sedang dalam kebingungan, kekeliruan yang teramat sangat oleh hal yang berbagai sekarang ini. Itu Tan Sri, mudah-mudahan dapat kita capai dengan walaupun berbeza jurang masa dari siapa tadi, Saudara Nur Syafiq dan Muhammad Yusof. Kita cuma berbeza masa, tetapi kita tidak berbeza tujuan dan perjuangan, insya-Allah. Dan Sri. Terima kasih Sherry dan okey Nur Syafiq, rumusan terakhir. Baik, terima kasih Tan Sri. Okey, kata terakhir alhamdulillah selesai kepada penghujungnya. Jadi apa rumusan yang saya boleh dapat daripada tajuk yang diberikan pada hari ini, walaupun sudah banyak orang cakap hiburan-hiburan ataupun kebudayaan-kebudayaan dari luar dah dimasukkan ke dalam negara kita ini, diharapkan generasi muda ini tidak pernah rasa tertinggal ataupun tidak pernah rasa ketinggalan untuk menerapkan ataupun mengamalkan budaya-budaya yang sudah dibawa daripada dahulu lagi. Dan mungkin juga generasi muda pada zaman ini, terutama mahasiswa-mahasiswi, supaya sentiasa bangga dan juga tidak sesekali menyalahkan budaya dalam apa-apa permasalahan yang terjadi. Sebagai contohnya lah begitu. Itu saja Tan Sri. Terima kasih. Ya, terima kasih Nur Syafiq dan Yusof. Ini istimewa ya untuk merumuskan keseluruhan sekali Yusof. Okay, istimewa untuk orang Sarawak. Silakan. Terima kasih Tan Sri. Tan Sri, saya punya rumusan, saya ambil kata-kata daripada Datuk Syamsuddin, Puan Sharifah dan saudara Syafiq, Kanda Syafiq. Jadi yang pertama, seni dan budaya ni tidak boleh dimusnahkan. Yang kedua, seni dan budaya tidak pernah selesai. Dan orang muda ni akan meneruskan menjadi arkitek-arkitek seni budaya. Dia akan membawa seni budaya kepada generasi yang akan datang. Itu yang kedua. Yang ketiga, seni budaya ini perlulah dilaksanakan dengan sebaiknya supaya kita tak tersalah langkah. Apabila kita tersalah langkah, akan jatuh kepada hedonism. Jadi inilah sebenarnya rumusan yang saya boleh kata. Dan akhir sekali Tan Sri, kepada golongan-golongan muda ataupun golongan generasi yang akan datang, saya mohon sangat-sangat supaya kita kena selami balik apa maksud seni budaya sebenarnya. Dua word saja. Seni budaya ni adalah aman dan harmoni. Jadi itu saja daripada saya Tan Sri. Terima kasih banyak kepada kesemua ahli panel yang terdiri daripada Muhammad Yusof, Nur Syafiq, Sherry Al-Jufri dan Datuk Syamsuddin Osman yang telah pun mengeluarkan ataupun mengemukakan buah fikiran mereka di dalam tajuk Tamadun Malaysia, ke mana arah seni budayanya. Jadi ini adalah perbincangan yang akan lagi
kita panjangkan pada masa depan kerana seolah-olah rumusannya belum ada. Seperti mana yang telah kita katakan tadi, tak mengapalah kita berbeza, namun ada sesuatu yang menarik hati saya tadi apabila terutamanya Yusof ya sebagai leading panelist pada petang ini, beliau kata di Sarawak itu aman kerana ada seni budaya. Lalu saya tanya, Sarawak aman kerana seni budaya ataupun Sarawak aman yang menyebabkan seni budayanya masih wujud dan subur? Itu persoalan yang ditinggalkan kepada negara Malaysia dan juga dunia. Adakah kerana seni dan budaya yang akan mengamankan alam seluruh dunia ataupun dunia yang aman barulah seni budaya akan muncul? Itu juga persoalan Datuk Dinsman tadi. Jadi sekian, terima kasih kepada semua ahli panel dan juga kepada penonton yang ada di rumah ataupun yang hadir di studio pada petang ini. Terima kasih kepada kru yang menjalankan tugas. Akan berjumpa lagi di dalam episod yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.